minta laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dah online tu? Siapa yang dah online? Testing 1 2 3. Clear ke? Sound clear ke tak clear? Kalau boleh bagi respon clear atau tidak soundnya. Sebab maklum lah dekat rumah tak ada mikrofon, tak ada apa Nasib baik ada studio mini. Waalaikumsalam Faris, apa khabar? Sihat? Hari ni hari yang keberapa kita berkurung? Dah lost track lah. Hari yang ke 12 kot. Daripada 18 hari bulan, hari ni berapa bulan? 30. Hari yang ke 13 kot. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itulah hari yang ke 13. Alhamdulillah, sound clear. Hari yang ke 13 kita menghadkan pergerakan di rumah Cik Astika, Puan Astika. Okay, Alhamdulillah, sound clear. Kita bermula sebentar lagi. Tunggu rakan-rakan kita masuk. Sila share untuk kawan-kawan kita, host party untuk kawan-kawan kita, supaya kawan-kawan kita boleh dengar bersama, insyaAllah share sebanyak-banyaknya, share supaya ramai lagi orang boleh dengar dan boleh faham apakah yang kita nak bincang pada pagi ni. Dan pagi ni insyaAllah saya akan buka ruang sebanyak-banyaknya untuk bertanya soalan, kerana kebanyakan perkara yang dah di-cover pada sesi yang lepas saya dah cover, iaitu perbezaan di antara wasiat dan hibah Jadi pagi ni apa saja soalan, tulis. Saya ada pembantu saya yang akan mencatat semua soalan. InsyaAllah kita akan cuba sedaya upaya kita untuk memberikan jawapan setakat dalam pengetahuan saya. Kalau di luar daripada pengetahuan saya bagi tahu, saya tak tahulah kalau di luar daripada pengetahuan saya, tak berani juga nak goreng lebih-lebih, nanti hangus mana yang saya tahu saya jawab, mana yang saya tak tahu saya cakap saya tak tahu kena rujukan daripada pihak-pihak yang lebih berpengetahuan Jadi hari ni insyaAllah kita akan sambung tajuk perbezaan di antara wasiat dan hibah Jadi dalam keadaan kita berada di rumah hari ni, kita ada hari ni 30, kita ada lagi 2 minggu 2 minggu untuk pergerakan kawalan ni, PKP ni Perintah Kawalan Pergerakan kita ada 2 minggu lagi. Jadi harap semua penonton-penonton yang live FB bersama dengan saya pagi ini, kita dapat bersama-sama menjaga disiplin diri untuk memastikan rantaian COVID-19 ini dapat kita putuskan Waalaikumsalam Syafiz, apa khabar semua, sihat Jadi memang susah tuan-tuan dan puan-puan masuk hari yang ke-13 ni, kita pun dah pening dah kat rumah nak masak apa, nak makan apa kalau dulu single chin, sekarang dah double chin. Yang mana dulu double chin, sekarang dah triple chin mana dulu yang berat 70-80 kg, sekarang dah naik dah Alhamdulillah, pagi ni breakfast bihun goreng. Alhamdulillah. Syafiz breakfast apa?
Pagi ni alhamdulillah, ya, kita dalam keadaan kita mengeluh, kita dikurung, ya. Dalam keadaan kita mengeluh, kita tak boleh keluar rumah. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur kerana makanan di atas meja masih banyak lagi. Masih ada makanan di atas meja. Bukanlah banyak, tapi ada lah makanan di atas meja, ya. Ramai orang lain dekat luar sana, bila dalam keadaan PKP, makanan atas meja pun tak ada, ya. Jadi ini perkara yang kita kena bersyukur lah. La in syakartum la azidanakum, ya. Bersyukur, Allah pesan pada kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita, ya. Kufur, maka seksaan Allah sangat berat sekali, ya. Jadi banyakkan bersyukur, ya. Dalam keadaan sekarang ni, positifkan diri kita. Sebenarnya Allah sedang reserve sesuatu yang lebih baik untuk kita, ya. Sebab itulah diturunkan ujian ini, ya. Sebab ujian ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghapuskan dosa kita, meningkatkan darjat kita, ya. Jadi bersyukur, ya, bersyukur sentiasa dan sentiasa positif, ya. Tapi saya bukan motivator, jadi jangan minta saya bagi motivation. Saya bukan motivator, ya. Saya hanya orang yang tahu sedikit tentang perancangan harta, nak berkongsi maklumat itu saja, ya. Saya bukan motivator, ya. Tapi saya tengok ramai orang kat luar sana yang mengeluh. Ramai orang yang kat luar sana bila dengar tentang package ransangan ekonomi. Ya, ini ada masa beberapa minit ni kita ulas tentang package ransangan ekonomi tu, yang kerajaan sedang telah lancarkan, ya. Walau apa pun komen yang orang bagi, sebenarnya package ransangan ni pada saya adalah sangat komprehensif sekali. Tan Sri Datuk Sri Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Razlan Ghazali, pengarah eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi, itu adalah bekas pensyarah saya dulu, ya, bekas pensyarah saya dulu. Dan ada juga beberapa input yang kita berikan untuk dipertimbangkan oleh Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan telah dimasukkan di dalam perancangan package ransangan ekonomi tersebut, ya. Jadi pada saya package ransangan ekonomi itu kerajaan nak tolong kita, tetapi kita tak boleh nak mengharapkan kerajaan tolong kita 100%. Yang kena tolong kita sebenarnya ialah kita sendiri. Jadi di dalam tempoh keadaan ekonomi yang mencabar ni, memang ekonomi mencabar, dan macam yang disebutkan oleh Perdana Menteri, is unprecedented. Memang tak pernah berlaku dalam dunia keadaan macam tu, ya. So unprecedented situation requires unprecedented measures, ya. Betul lah tu apa yang dia cakap tu, ya. Kerana kita tak pernah berlaku keadaan macam tu. Dulu ekonomi 2008 ekonomi lembab, 1997 market crash, ekonomi pun lembab, ya. Tetapi itu, kelembapan itu hanya bersifat segmental ataupun segmen-segmen tertentu saja. Tetapi Waalaikumsalam Ajar, ya, kita sedang bincang tentang package ransangan ekonomi yang dilancarkan oleh kerajaan 2 hari lepas, ya. Tetapi dalam keadaan COVID-19 ni, ekonomi stop. Bukan ekonomi lembab, ekonomi stop, ekonomi berhenti, ya. Jadi bila ekonomi berhenti, yang itu yang menyebabkan pendapatan terjejas dengan teruknya dan sebagainya. Dan kita tengok pula penurunan harga minyak global juga memberikan kesan yang signifikan kepada ekonomi. Jadi suka tak suka, ekonomi kita memang dah begini sifatnya. Jadi kita kena kaji balik, ya, re-strategize semula apa yang kita buat selama ini, kerana kita perlu pastikan bahawa kita kekal relevan selepas PKP ini ditamatkan. Jadi saya tak nampak, ya, PKP ini bila ditamatkan nanti COVID-19 tu akan berhenti. Saya tak nampak begitu, ya. Makin akan ada lagi kesan COVID-19 ni sekiranya selepas PKP diberhentikan pun, dia akan masih ada kesan lagi, ya. Dan kita sebagai warga negara Malaysia ni, kita kena tengok peluang di sebalik setiap cabaran yang wujud, ya. Saya nampak banyak peluang di luar sana. Saya nampak banyak peluang baru yang wujud, yang dulunya tidak wujud,
Saya tak maulah ulas kat sini sebab hari ni kita nak cerita pasal perbezaan wasiat dan hibah. Tapi peluang itu memang wujud bagi orang yang benar-benar melihat secara terperinci. Ya, peluang itu wujud. Jadi terserah pada kita sama ada kita hendak sambar peluang itu atau kita hendak mengeluh dan kita hanya berserah kepada takdir. Ya, jadi situasi itu requires kita untuk menganalisa keadaan ekonomi dan melihat kepada peluang-peluang yang mungkin wujud selepas itu. Banyak peluang kan? Banyak peluang, banyak perkara yang kita boleh manfaatkan. Ya, jadi buang mentaliti mengharapkan bantuan kerajaan 100%. Yes, kerajaan bantu kepada B40, kepada M40. Tan Sri Nur Azlan Ghazali put it very rightfully, orang yang sebelum PKP ni, sebelum COVID-19 ni berada dalam lingkungan M40, kemungkinan selepas COVID-19 ni akan jatuh dalam golongan B40. Betul. Dan walaupun kerajaan cuba sedaya upaya untuk mengelakkan daripada berlaku retrenchment, tapi saya pun tak fikir usaha itu akan 100% berjaya. Akan ada juga company yang akan menjalankan retrenchment, kerana bukan kerana company nak retrench, tapi memang company itu tak boleh nak survive. Ya, jadi itu antara perkara-perkara yang kita boleh tengok. Ya, okey. Assalamualaikum semua. Kita akan mula sebentar lagi, bagi masa seminit lagi untuk kawan-kawan kita masuk. Share, ya, share sebanyak-banyaknya. Semua orang yang dah live ni 39 ni, 38 orang ni, share sebanyak-banyaknya dengan kawan-kawan, host sepati, supaya lebih ramai kawan-kawan dapat lihat dan dapat tengok kepada perbincangan kita. Pagi ni saya akan buka, saya sebut tadi, saya akan buka soalan sebanyak mana yang boleh. Ada soalan tanya, InsyaAllah kita akan cuba, saya akan cuba jawab segala soalan yang dikemukakan sekadar pengetahuan saya. Ya, dalam keadaan ekonomi yang macam sekarang ni, kita start lagi seminit lagi tadi. Dalam keadaan ekonomi yang macam sekarang ni, industri yang saya nampak mempunyai potensi, walaupun ada juga kesan terjejas serba sedikit, tapi industri yang mempunyai potensi yang saya nampak ialah industri takaful, ya, dan juga industri perancangan harta seperti wasiat Syok Berhad. Ya, ini industri yang mempunyai potensi di sebalik kegawatan yang berlaku sekarang. Ya, kenapa? Sebab serba sedikit harta yang kita ada, kalau kita tak rancang, kita tak urus dengan baik, bila berlaku kematian kepada kita, kita boleh lihat ya kesan COVID-19. Wa na'udzubillahi min zalik. Minta-minta tak kenalah kepada kita, keluarga kita dan rakan-rakan kita. Tetapi kita boleh lihat bahawa kesan COVID-19 ini dia sangat cepat. Ya, masuk hospital 3 hari, 4 hari, lepas tu meninggal. Kesan dia sangat cepat. Ya, jadi dan penyebaran dia itu, possibility kebarangkalian penyebaran itu adalah sangat tinggi kerana dia mudah berjangkit. Ya, jadi atas sebab itu, kalau orang tak ada polisi takaful, ya, kalau orang tak ada polisi takaful, kalau masyarakat Malaysia tidak merancang harta, risiko dia adalah lebih tinggi sekarang untuk tidak berbuat apa-apa berbanding dengan dulu. Dulu kita cerita pasal apa pun, dulu ya, kita cakap pasal kepentingan perancangan harta ni, saya cakap dalam konteks saya dalam industri perancangan harta lah. Bila kita bercakap tentang perancangan harta ni, orang kata nanti dululah, lambat lagi nak mati. Ya, ini perkara-perkara yang biasa kita jumpa lah. Dalam keadaan sekarang ni, hujah itu dah tak boleh diguna pakai. Kenapa? Sebab COVID-19 ni, kita boleh nampak kesan dia. Ya, kesan dia sangat-sangat signifikan. Jadi dalam keadaan ekonomi mencabar, dalam keadaan sekarang, kalau kita tak merancang harta, kita ada tinggalkan harta serba sedikit, ya, kita mati, harta tu tak dapat diuruskan dengan cepat, maka waris-waris kita akan lebih terancam dan akan lebih rugi lagi berbanding dengan semasa ekonomi bagus. Ya, sebab bila ekonomi merosot, ekonomi dalam keadaan mencabar seperti sekarang, masa inilah waris-waris kita lebih berkeperluan untuk menerima harta kita, harta pusaka kita yang kita tinggalkan dengan cepat. Inilah dia masa dia. Ya, sebab ekonomi mencabar. Kalau ekonomi bagus, dia dapat harta kita lambat pun dia tak kisah. Ya, sebab mereka mungkin bekerja, mereka mungkin hidup selesa. Kalau harta kita dapat lambat pun tak apa. Tapi dalam keadaan ekonomi sekarang, harta kita kalau dapat lambat, ya, dia akan menjejaskan mereka. Jadi
Itu sebab saya fikir dua industri yang walaupun terjejas juga, tetapi masih ada orang kata lights towards the end of the tunnel, ialah industri takaful dan industri perancangan harta, ya. Okey, baik, kita bermula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Sebelum kita memulakan perbincangan kita pada pagi ini, sama-samalah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa dilindungi dan agar kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah muafi, bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'ul alim. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah muafi, bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'ul alim. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah muafi, Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa amlana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'al kanafika wa iyazika wa amanika wa jibarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zibaghin wa min syarri zi kulli zi syari innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahitna bitaqwa wal istiqamah wa izna min muji nadamatil fil khal wal ma'ala innaka as-sami'u du'a. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wal azab al akhirah wasrif syarrad dunya wal azab al akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pagi ini di dalam studio mini saya, ya, studio mini. Jadi hari ini kita akan sambung perbincangan berkaitan tentang perbezaan di antara wasiat dan hibah. Ya, sebelum ini melalui sesi FB Live saya sebelum ini, kita telah bincang beberapa aspek. Jadi saya akan ulang kaji sedikit aspek-aspek yang kita telah bincang sebelum ini, ya. Apa beza di antara wasiat dan juga hibah? Kerana di luar sana kita ada banyak pilihan. Kita ada pilihan untuk membuat wasiat, kita ada pilihan untuk membuat hibah, kita ada pilihan untuk membuat wasiat dan hibah, ya. Jadi sebelum ni saya dah jelaskan secara teknikal, secara terperinci tentang perbezaan di antara wasiat dan hibah. Saya akan ulang balik sedikit hari ini untuk ulang kaji kita bersama. Apakah dia perbezaan-perbezaan di antara wasiat dan hibah?
Ya, ramai orang cakap macam-macam lah. Semua orang wajib ada wasiat, ya. Ada yang sebut tentang kewajipan. Ya, ada yang guna hujah bahawa wasiat itu wajib hukumnya. Kalau kita tengok kepada perbincangan fuqaha, sebenarnya wasiat itu, kalau dari segi perbincangan fuqaha, ya, sebenarnya wasiat itu dia ada dalam kedudukan tertentu. Ia menjadi wajib, ia menjadi sunat, ia menjadi harus, dan dalam kedudukan tertentu juga ada wasiat yang menjadi haram. Ya, jadi ada kedudukan-kedudukan tertentu. Tapi kalau kita tengok secara umumnya, perbincangan tentang hukum berwasiat wajib ini telah disepakati bahawa bila kita sebut tentang hukum wasiat wajib, dan rujukannya ialah surah Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiyati liwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Kalau dia kata wasiat ini wajib dan rujukannya ialah surah Al-Baqarah ayat 180, maka itu tidak betul. Ya, kenapa? Kerana hukum wasiat wajib ini sudah pun dinasahkan, dibatalkan apabila kemudiannya turun surah An-Nisa ayat 11, 12, 176 berkaitan tentang pusaka. Jadi itu jelas. Itu jelas, ya, tidak ada sebarang keraguan ataupun tidak ada sebarang khilaf tentang itu. Ya, itu kedudukan yang jelas. Jadi kalau ada orang kata hukum wasiat ini wajib, maka hujah itu tidak betul, ya, sebab ia telah pun dinasahkan, ya, bila turunnya kemudiannya faraid, ya, ayat-ayat berkaitan tentang faraid, ya. Itu perkara pertama yang kita bincang dalam sesi sebelum ini. Jadi kita bincang juga dalam sesi sebelum ini tentang perbezaan dia, ya. Perbezaan yang jelas di antara hibah dan wasiat ialah, yang pertama saya dah sebut, saya ulang semula. Yang pertamanya ialah hibah dia berkuat kuasa ketika hidup. Wasiat dia berkuat kuasa selepas mati. Itu kita nak kena ingat tu. Hibah kuat kuasa semasa hidup, wasiat kuat kuasa selepas mati. Jadi bila kita katakan bahawa hibah kuat kuasa semasa hidup, maknanya kalau kita tengok kesemua rukun hibah dan juga syarat khobat mesti terlaksana semasa hidup. Hari ini saya menghibahkan rumah saya kepada anak saya. Jadi saya sebut pada dia rukun, pemberi, penerima, harta dan ada sirah. Pemberi, saya pemberi. Rumah itu memang milik saya, bukan milik orang lain. Harta milik orang lain jangan kau berani pula hibahkan ke anak kau. Harta milik sendiri aja kita boleh hibahkan. Harta pemberi, saya adalah pemilik harta. Penerima mesti wujud. Saya tak boleh kata saya hibahkan pada anak saya dan semua anak-anak saya yang bakal lahir pada kemudian hari. Tak boleh. Penerima tu mesti wujud ketika hibah itu dibuat. Walaupun dia baru lahir, baru berumur sebulan, tapi dia dah ada sijil kelahiran dan sebagainya, dah ada nama. Mesti ada nama lah, kan? Janganlah lahir-lahir je perkara pertama, selepas kita azankan dekat telinga bayi kita, kita terus ayah dengan ini hibah. Nama pun tak ada lagi, kena ada nama, ya. Kemudian harta, ya, harta itu pun mesti wujud. Harta itu tidak boleh harta yang tidak wujud. Mesti harta itu dalam pemilikan kita. Lepas tu sirah. Sirah inilah saya sebut dengan anak saya, hari ni ayah hibahkan rumah ni kepada kamu. Itu adalah ijab. Sirah ni ialah ijab dan kabul. Itu ijab, ayah hibahkan rumah ni kepada kamu. Dan anak saya pun kabul, dia sebut, ayah saya terima. Maka berlakulah sirah, ya. Dan dia mesti ada khobat, ya. Khobat ni maksudnya apa? Khobat ni maksudnya adalah tasaruf ataupun penerimaan terhadap harta. Saya hibahkan jam saya. Saya dah bagi contoh sebelum ini, ya. Saya dah bagi contoh sebelum ini. Perbincangan hari ini kita akan lebih menarik kerana hari ini kita akan sentuh juga sedikit tentang hibah bersyarat dan juga hibah bagi harta dalam pinjaman. Kalau tak habis perbincangan tu hari ni, sebab saya hadkan perbincangan kita hari ni untuk 1.5 jam saja, ya. Sebab kalau sampai 2 jam setengah, pengsan orang yang bercakap ni. Orang yang mendengar pun pengsan, dah kelaparan dah tu, kan. Okey, khobat tu apa maksud dia, ya? Tadi saya sebut, ya, sirah, lepas tu dia mesti diikuti dengan khobat. Apa maksud khobat? Saya hibah kepada anak saya, ya, Sakinah, hari ni ayah hibahkan jam plastik ayah ni kepada kamu. Dan anak saya pun sebut,
saya terima ayah. Jadi saya pun serahkan jam ini kepada dia. Dia pun pegang jam ini. Lepas tu dia pun pakai di tangan dia. Ya. Kemudian lepas tu saya cakap, Sakinah, terlanjur ayah masih ada ni. Ya, ayah pinjam dulu jam tu boleh tak? Kan? Kena ingat kena dengar, faham dengan jelas. Saya sudah pun, antara saya dan anak saya, kami sudah pun melengkapkan semua rukun dan juga syarat qaubat. Syarat qaubat ni saya lengkapkan macam mana? Saya dah bagi kat dia jam ni. Dia dah pakai. Lepas tu saya terfikir pula, Sakinah, terlanjur ayah masih ada ni, ayah masih hidup ni, ataupun ni ayah nak keluar sekejap, nak pergi kedai. Ayah tak ada jam lain. Jam yang ayah ada, ayah dah bagi kat kamu. Tu kamu dah pakai tu. Dia dah pakai. Dia dah pegang, dia dah pakai. Ayah pinjam dululah jam tu. Ya, ayah nak pergi kedai. Takut nanti ayah terlupa time pukul berapa kan. Dah lah dekat kedai, kena beratur jarak 1 meter. Kan. Dah lah ketua keluarga yang kena keluar. Ketua keluarga pula jarang pergi pasar. Bawa senarai, ketua keluarga pun tak tahu beza antara cauliflower dengan cauliflower dengan apa? Yang satu lagi yang hijau tu apa nama? Brokoli. Kan betul, ketua keluarga tak tahu kan. Beza antara cauliflower dengan brokoli pun tak tahu kan. Jadi terlupa masa. Jadi saya cakap dengan dia, Sakinah, ayah nak pinjam dululah jam ni, ayah nak pakai buat pergi kedai dulu. Ya, dan Sakinah pun kata, okey, tak apa ayah. Ayah pakailah dulu. Sakinah pun buka jam ini dan Sakinah bagilah kepada saya. Ya. Ditakdirkan dalam perjalanan pergi ke kedai, aksiden, meninggal dunia. Ya. Adakah hibah itu dianggap sebagai hibah selepas mati? Ini saya nak jawab persoalan orang kata hibah selepas mati. Orang yang cakap hibah itu berlaku selepas mati ialah orang yang tidak faham tentang rukun dan qaubat. Ya. Saya dah selesai dah. Rukun ni semua dah komplit dah. Qaubat pun dah komplit. Sebab Sakinah sudah pun menerima jam ini daripada saya dan dia dah pakai. Cuma saya cakap dengan dia, ayah nak pergi kedai ni, ayah tak ada jam. Pinjam dululah. Jam yang ayah dah hibah kepada kamu tadi tu, ayah nak pinjam dulu. Maka anak saya pun kata, okeylah ayah, nahlah ayah pinjamlah dulu. Maknanya hibah itu sudah pun selesai, sudah pun berlaku. Saya cuma pinjam dulu untuk pakai pergi kedai. Lepas tu saya aksiden, mati. Jam ini sudah pun saya hibahkan semasa hidup. Kerana apa? Kerana semua rukun dan qaubatnya sudah pun terlaksana, sudah selesai. Sebelum saya keluar rumah tadi dah selesai dah. Ya, tak timbul isu jam ini menjadi harta pusaka saya. Kerana apa? Kerana rukun ni semua dah selesai dah. Qaubat pun dah selesai dah. Ya. Dan jam tu sebenarnya saya pinjam daripada Sakinah. Sakinah pun bagi saya pinjam, saya pun pakai. Saya mati aksiden. Jam itu sebenarnya adalah jam milik Sakinah. Kenapa? Kerana semua rukun dan syarat qaubatnya sudah pun terlaksana. Saya dah sebut sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Ada soalan, keep it coming, keep it coming. Saya akan jawab semua soalan yang termampu saya jawab hari ni ya. Saya dah jelaskan sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang mengesahkan hibah ini? Yang mengesahkan hibah ini di Malaysia bukan Arifin Sabirin. Bukan Ali, bukan Abu, bukan Mamat, bukan Ustaz Lah, bukan Ustaz Khairil, bukan Profesor Madia Abu, bukan. Di Malaysia yang mengesahkan hibah ni, yang menentukan hibah yang saya buat ni, jam ni tadi sah ke tidak, ialah siapa? Mana dia punya ni. Di Malaysia yang mengesahkan hibah ni sah atau tidak adalah Mahkamah Syariah, sekiranya ia dipertikaikan. Ya. Jadi kalau ada orang cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, hibah ni tak sah kan? Yang mengesahkan hibah itu adalah Mahkamah Syariah, ya, iaitu hakim-hakim yang bijaksana yang bersidang di Mahkamah Syariah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, di Wasiat Syok Berhad kita ada lebih daripada 300 perintah pengesahan hibah daripada Mahkamah Syariah seluruh semenanjung Malaysia yang telah mengesahkan hibah yang dibuat oleh Wasiat Syok Berhad adalah sah mengikut hukum syarak. Ya. Jadi saya ulang balik,
Bukan Arifin yang kata sah. Yang kata sah ialah Mahkamah Syariah. Bukan Abu Amamat, Ali ke Zarina ke siapa ke yang kata sah. Yang mengesahkan adalah Mahkamah Syariah. Dan di WhatsApp Shop Berhad, kita telah dapat lebih daripada 300 perintah pengesahan hibah seluruh Semenanjung Malaysia yang mengesahkan bahawa hibah kita adalah sah mengikut hukum syarak. Ya, jadi tu nak kena clear tu, nak kena jelas. Ya. Setiap orang ada pandangannya masing-masing, ya. Mengikut kepakaran masing-masing. Setiap orang ada pandangan dia. Ada orang kata hibah, bila dah beri, saya dah beri jam ni kepada anak saya, bila dah beri teruslah, beri terus. Jangan minta-minta. Saya bukan minta balik, saya minta kebenaran dia untuk pinjam, sebab harta tu dah jadi dia punya. Dia yang sebut, ya ayah, saya benarkan ayah untuk memakai jam ni sebagai pinjaman. Dia sebut, bukan saya kata ayah hibahkan jam ni kepada kamu selepas mati. Kalau selepas mati itu bukannya hibah. Kalau selepas mati itu maknanya wasiat. Dia akan jatuh kepada hukum wasiat. Ya, okey, Cik Aziz tanya soalan. Bantu saya catat nanti, ya. Saya akan jawab selepas ini, ya. Jadi maknanya yang mengesahkan hibah adalah Mahkamah Syariah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, WhatsApp Shop Berhad ialah organisasi pertama di Malaysia, yang memperkenalkan kaedah hibah ini daripada tahun 2004. Dan kami telah mendapat pengesahan hibah yang pertama pada tahun 2005 daripada Mahkamah Tinggi Syariah Al-Usta Kedah, ya, yang mana hakimnya ialah ketika itu ialah Tuan Syekh Abdul Rahman. Tuan Syekh Abdul Rahman sekarang ini adalah Ketua Hakim Syariah Negeri Kedah, Datuk Syekh Abdul Rahman, ya. Beliaulah yang memutuskan hibah yang pertama daripada WhatsApp Shop pada tahun 2005. Jadi apa yang saya ceritakan pada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini bukanlah teori, bukanlah bacaan-bacaan kitab. Apa yang saya kemukakan pada tuan-tuan dan puan-puan adalah pengalaman kami menguruskan hibah semenjak tahun 2004 sampai hari ini, iaitu 15 tahun pengalaman kita menguruskan hibah. Jadi Cik Razif tanya, kalau misalnya si mati hanya meninggalkan isteri saja, dia tidak ada orang tua, tidak punya anak dan tidak punya saudara, maknanya ada isteri seorang je, tak ada mak bapak, adik-beradik tak ada, anak tak ada, bakinya setelah dibagi kepada isterinya, macam mana? Dalam keadaan ini, bahagian untuk isterinya hanyalah 1/4 sahaja. Ada baki 3/4. 3/4 tu pergi mana? Kerana dia langsung tak ada waris siapa-siapa pun, maka 3/4 itu pergi kepada Baitul Mal. Ya, okey. Jadi tuan-tuan, Cik Razif bayangkan, ya, si mati meninggalkan harta 1 juta. Ya, 1 juta ringgit itu 3/4 adalah milik Baitul Mal, iaitu 750,000. 250,000 adalah milik isteri. Sekiranya 1 juta itu si mati tak ada tinggalkan duit tunai, dia hanya tinggalkan rumah sahaja sebiji. Rumah ni nilainya 1 juta. Maka si isteri ini perlu berurusan dengan Baitul Mal bagi tujuan penebusan bahagian Baitul Mal sebanyak 750,000 ringgit. Saya terima respon yang berbeza-beza daripada Baitul Mal negeri-negeri, ya. Ada Baitul Mal negeri yang sangat strict, yang mengatakan bahawa kalau si isteri ini nak tebus juga bahagian Baitul Mal, maknanya dia nak Baitul Mal lepaskan 3/4 bahagian tadi kepada isteri, maka si isteri ini perlu membayar penuh, in full, nilai 750,000 tadi. Ada Baitul Mal yang sebegitu. Ada Baitul Mal juga yang ada kelonggaran. Dia melihat kepada isteri ini, adakah isteri ini berkemampuan ataupun tidak. Sekiranya isteri ini tidak berkemampuan, maka terserah kepada Baitul Mal untuk membuat keputusan. Dan kebiasaannya Baitul Mal akan memohon pandangan daripada jawatan kuasa fatwa negeri-negeri bagi kes-kes ini. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham, Baitul Mal ni, bila dia terima harta pusaka, harta tu bukan milik pengurusi Baitul Mal. Harta tu bukan milik CEO Baitul Mal. Harta tu adalah
milik umat Islam secara keseluruhan. Jadi Baitul Mal ni nak katakan, kalau nak kata pandangan Baitul Mal bahawa penebusan itu mesti dibuat in full 750,000 itu salah, tak betul juga. Memang apa yang Baitul Mal cakap tu tepat. Kami sebagai Baitul Mal, kami adalah pemegang amanah untuk harta bagi maslahat umat Islam secara keseluruhannya. Jadi kita tak boleh sesuka hati bagi diskaun. Betul juga pandangan tu, ya. Tetapi kebiasaannya kalau dalam situasi yang sukar untuk membuat keputusan, Baitul Mal biasanya akan rujuk balik kepada Jawatan Kuasa Fatwa Negeri. Jadi Baitul Mal akan ikut keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri berapa yang perlu dibayar. Dan bila sampai Jawatan Kuasa Fatwa Negeri, ada negeri-negeri tertentu yang saya nampak mereka agak loose, ya, mereka agak terbuka sedikit. Mungkin mereka minta isteri ini tebus pada harga diskaun yang tertentu. Bergantung pada Jawatan Kuasa Fatwa. Ya, Baitul Mal dia tak boleh buat keputusan sendiri, dia kena dapatkan jawapan daripada Jawatan Kuasa Fatwa. Jadi bagi orang yang sebegini, Encik Razif, cara yang terbaik ialah buatlah hibah. Ya, buatlah hibah. Ya, dia hibahkan rumah dia kepada isteri dia. Ya, jadi bila berlaku kematian, maka isteri ini bila berlaku kematian semasa hidup, semua rukun hibah ni sudah pun terlaksana. Maka bila dia dah hibahkan rumah ni pada isteri dia, hari ni tahun 2020 dia masih hidup, dia selesaikan rukun-rukun dan khobat ini, maka di mata hukum syarak hari ini hibah itu sudah pun sempurna, sudah pun selesai. Ya, dia meninggal tahun depan. Bila dia meninggal tahun depan, rumah yang dia dah hibahkan ini bukan harta pusaka. Ya, balik semula kita cerita pada sesi sebelum ni tentang kronologi agihan ni. Jadi kita dah sebut tadi, bila berlaku kematian, asingkan wakaf, hibah, amanah. Ni perlu asingkan atau perlu kenal pasti, ya. Wakaf, hibah dan amanah. Maknanya rumah yang dihibah tu keluar dulu. Dia bukan harta pusaka. Ya, jadi ini kaedah yang biasa yang orang boleh guna pakai di Malaysia, ya. Jadi dia boleh hibah kepada isteri dia. So, saya sambung balik cerita. Ada soalan tanya, ya, ada soalan tanya, share banyak-banyak dengan kawan-kawan, ya. Terutamanya hari ni saya nak bagi penekanan kepada beberapa golongan. Antaranya yang pertama ialah golongan yang Cik Razif sebut tadilah. Ada isteri, tak ada anak, tak ada ibu bapa, tak ada adik-beradik, tak ada siapa-siapa. Orang macam ni, dia perlu menggunakan kaedah hibah. Ya. Siapa lagi yang perlu menggunakan kaedah hibah? Yang perlu menggunakan kaedah hibah ialah golongan yang kedua, ialah orang yang mempunyai anak perempuan saja. Saya struktur ini, ya, golongan-golongan ini sebenarnya saya sudah bercerita kepada mereka semenjak tahun 2004. Ya, 2004 lagi saya dah cerita. Inilah dia golongan yang perlu membuat hibah bagi mengelakkan risiko-risiko yang akan datang. Ya, jadi yang pertama tadi, pasangan yang sudah berkahwin tapi tidak mempunyai zuriat, tidak mempunyai anak, ya, yang ni kena buat hibah, ya. Yang kedua ialah golongan ataupun pasangan yang mempunyai anak perempuan saja macam saya. Saya tak ada anak lelaki, saya cuma ada anak perempuan saja, ya. Dan ayah saya telah meninggal dunia lebih awal. Jadi bila berlaku dalam keadaan macam tu, maknanya waris saya yang berhak ke atas harta saya ialah isteri saya, 3 anak perempuan saya 2/3, isteri saya 1/8, ibu saya masih ada, ibu saya 1/6, dan saya ada 4 adik lelaki. Mereka ni akan mendapat asobah ataupun baki kepada harta pusaka saya. Maknanya kalau saya tak buat apa-apa perancangan, tapi saya dah buat lah, kan. Kalau tak buat apa-apa perancangan, harta saya kalau tak ada perancangan ni, ya, kalau tak ada wakaf, tak ada hibah, tak ada amanah ni, semua harta saya adalah harta pusaka. Bila harta pusaka, tolak hutang, baki harta pusaka, tolak atas perceraian, isteri boleh tuntut, kemudian tolak wasiat 1/3, saya dah cerita tentang wasiat 1/3 sebelum ni, lepas tu terus difaraidkan. Jadi waris saya mengikut hukum faraid adalah 9 orang ni tadi. 9 orang waris saya mengikut hukum faraid, ya. Kadang-kadang bila kita bercerita tuan-tuan dan puan, orang salah faham. Orang kata hibah ni melarikan diri daripada faraid, ya. Orang kata hibah ni tidak mengikut hukum.
sedangkan faraid itulah yang terbaik. Benar tuan-tuan, faraid itu adalah hukum yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok 11, 12, 1, 7, 6 ya. Dari segi sifir matematiknya, ini adalah antara 3 ayat yang mana Allah sebut bahagian secara spesifik 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 disebut secara spesifik. Kita tak jumpa ayat lain dalam Al-Quran yang menceritakan secara spesifik 1/2, 1/4, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 tu kita tak jumpa. Ya, dalam ayat faraid kita jumpa. Ya. Yang menjadi isunya bukan hukum itu. Yang menjadi isunya ialah waris-waris yang menerima harta pusaka itu. Itu yang jadi isu dia. Isunya bukan hukum, isunya adalah individual. Ya, saya dah banyak kali cakap tentang hal ni sebab perkara ni masih diulang-ulang di dalam masyarakat, diulang-ulang. Hibah melarikan diri daripada faraid. Kalau buat hibah berdosa. Ada yang cakap buat hibah berdosa, kan? Itu ada soalan lagi Sakinah. Ni ada soalan, cantik soalan. Ya, ada yang kata buat hibah berdosa. Ada yang kata hukum buat hibah ni haram sekiranya niatnya tak betul. Ya, jadi ramai orang bagi macam-macam respon. Ya, jadi sebenarnya menjawab kepada persoalan-persoalan tadi tu, hibah itu bukan melarikan diri daripada faraid. Sebab apa? Sebab hibah itu tidak termasuk pun sebagai harta pusaka. Kalau hibah tu, harta yang dihibah tu dah masuk dalam harta pusaka, maknanya tidak ada hibah. Maka harta pusaka ni memang dah tak boleh lari faraid dah. Ini memanglah harta pusaka yang akan melalui proses ini yang akhirnya akan dibahagikan kepada waris mengikut hukum faraid. Ya? Jadi tak timbul pun isu hibah melarikan diri daripada faraid sebab hibah tu berlaku semasa hidup. Ya? Ni rukun hibah ni, ini semua berlaku semasa hidup. Kan? Kalau kata saya ada satu cerita lah saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Ada 3 beradik ni. Ni cerita lama dulu ya, masa pejabat kami masih di Jalan Kuching. 3 beradik ni datang pejabat. Kebetulan saya ada di pejabat masa tu. Jadi mereka nak bertanya soalan. Jadi kebetulan saya ada dan saya ternampak mereka di lobi. Jadi saya berbual lah dengan mereka ya. Jadi 3 beradik ni kata, dia tanya satu soalan. Dia kata, macam mana kami nak sekat ayah kami dari menjual harta pusaka? Kan? Jadi macam mana nak sekat ayah dari menjual harta pusaka, kata dia. Mereka tak hendak, 3 beradik lelaki ni, mereka tak hendak harta pusaka dijual oleh ayah. Jadi saya tanya, harta tu siapa yang punya? Geran tanah tu nama siapa? Dia kata geran tanah tu nama ayah, kata dia. Okay, fine. Ayah mana? Ayah ada di rumah, kata dia, sedang berehat. Okay, fine. Mana harta pusakanya? Dia kata, itulah dia rumah tu. Itu bukan harta pusaka. Itu harta ayah. Ayahnya bernapas lagi ada dekat rumah tu. Suka hati ayah dia lah nak buat apa dengan harta tu. Sebab itu harta dia. Menunjukkan tuan-tuan dan puan-puan, orang kita beza harta dengan harta pusaka pun tak faham. Kan? Dia nak sekat bapak dia daripada jual rumah milik bapak dia. Bapak dia masih hidup. Suka hati bapak dia lah. Dia nak jual ke, dia nak hibah ke, dia nak buat apa pun, suka hati dia lah. Kan? Kenapa kita nak sekat pula? Sebab harta tu, harta dia. Konsep penguasaan mal, harta bagi orang Islam sendiri itu pun kebanyakan masyarakat tak faham. Ya? Itu yang timbul isu hibah melarikan diri daripada faraid. Mana ada hibah melarikan diri daripada faraid? Sebab hibah itu kuat kuasanya semasa hidup. Ya? Dia berbeza dengan wasiat yang mana kuat kuasanya selepas mati. Kan? Jadi jangan timbul lagi cerita hibah melarikan diri daripada faraid. Tak timbul. Kalau hibah melarikan diri daripada faraid, kalau hibah itu hukumnya haram, maka menjual harta itu semasa hidup pun hukumnya haram. Kan? Duit kita dalam bank, kita kerja dapat gaji tiap-tiap bulan, kita nak keluarkan duit itu pun hukumnya haram. Ada ke macam tu? Tak ada kot. Sebab apa? Sebab harta kita. Kita masih hidup. Kita bebas bertasarruf dengan harta kita. Ini nak kena faham betul-betul. Ada pula orang kata hibah tu hukumnya haram kerana dibuat selepas mati. Mana ada hibah dibuat selepas mati? Hibah, rukun dan qaubatnya berlaku semasa hidup. Kan? Tak timbul pun isu hibah dibuat selepas mati. Tak ada. Tak ada isu pun hibah dibuat selepas mati. Jadi inilah dia antara kesilapfahaman dalam masyarakat hari ini ya. Mana kawan-kawan yang dah masuk tu share ya, host sepati share supaya masyarakat dekat luar semua dengar dan faham.
Saya antara orang tua dalam industri ni. Saya buat kerja ni dah 22 tahun masuk ke 23 tahun. Saya lihat bagaimana industri ini berkembang. Dulunya orang tuduh saya bawa ajaran sesat sebab dia kata hibah tak wujud dalam Al-Quran. Dia berbeza dengan wasiat, yang mana wasiat itu disebut dengan jelas dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12, min ba'di wasiyatin yusi biha audain, ya. Jadi dulu orang kata hibah tu ajaran sesat sebab tak ada dalam Al-Quran, kan. Sekarang pula orang kata hibah tu haram sebab dibuat selepas mati, kan. Hibah tu berkuat kuasa selepas mati. Ini semua orang yang tak faham, tuan-tuan. Dia tak faham, ya. Jadi di WhatsApp Shop Berhad, kami secara spesifik memastikan bahawa kesemua rukun dan khobat itu berlaku semasa hidup. Sah. Cumanya geran tanah itu bolehlah ditukar pada bila-bila masa pun. Boleh ditukar geran tanah daripada nama saya nak bagi pada anak saya, ya. Boleh saya tukar nama geran tanah itu kepada dia sekarang semasa saya masih hidup, ataupun bila-bila selepas saya mati pun tak ada masalah. Cumanya selepas saya mati, maka pengesahan hibah ini mestilah dibuat oleh mahkamah syariah. Jadi tak timbul isu hibah itu dibuat selepas mati. Kalau selepas mati pergi ke mahkamah syariah, hibah tu dibuat tahun 2010 contoh. Matinya hari ni 2020. Geran tanah masih atas nama si mati, geran tanah masih atas nama saya, kan. Tetapi saya sudah pun menyediakan dokumen hibah yang lengkap kesemua rukun dan syarat khobatnya pada 2010. Di mata hukum syarak, hibah itu sudah pun berkuat kuasa tahun 2010. Saya mati hari ni, tetapi kerana ada, saya sebut tadi kan, saya ada 9 orang waris yang mana juga terdiri daripada adik-adik saya, mak saya, 3 anak perempuan saya dan isteri saya. Saya hibah pula kepada 3 anak ni. 1/3, ya. Jadi antara 9 orang waris ni, kalau ada mereka yang tidak bersetuju, kalau contohlah kata salah seorang adik saya tak bersetuju, maka mereka kena pergi ke mahkamah syariah untuk kontes, ya, untuk tentang kes itu. Dan mahkamah syariah pula, apabila mahkamah syariah menilai kes itu, mahkamah syariah akan tengok rukun dan syarat khobatnya terlaksana atau tidak. Bila mahkamah syariah berpuas hati rukun dan syarat khobatnya terlaksana, mahkamah syariah akan mengeluarkan perintah hibah yang dibuat oleh Arifin Sabirin pada tahun 2010 adalah sah mengikut hukum syarak. Maka anak perempuan saya yang 3 orang tu dapatlah harta yang saya hibahkan kepada mereka. Okey. Minum air suam je, hari ni tak minum kopi. Minum kopi tu harilah yang masa saya live, yang kawan-kawan nampak saya minum kopi. Jadi clear, jelas, Ada soalan tanya. Saya pula nak hibahkan, nak tukar nama dalam geran rumah saya nak tukar nama kepada nama 3 orang anak saya. Tak boleh. Kenapa? Sebab 3 orang anak saya ni, satu daripadanya masih di bawah 18 tahun. 2 tu memang dah lebih 18 tahun lah. 1 ni masih di bawah 18 tahun. Macam mana saya nak tukar nama geran tanah saya daripada nama saya kepada nama anak saya yang bawah umur 18 tahun tadi? Tak boleh. Itu satu. Keduanya, rumah saya masih ada baki pinjaman yang belum selesai. Yang ini kita nak masuk tentang hibah bagi harta yang masih di dalam pinjaman. Dibenarkan ke atau tidak? Peringkat awal tadi kita berbincang tentang hukum. Adakah hibah itu melarikan diri daripada faraid? Tidak. Sebab apa? Sebab hibah itu berlaku semasa hidup. Ya. Kalau hibah melarikan diri daripada faraid, maknanya harta kita ni kita nak jual pun tak boleh. Sekarang masih kita hidup, nak jual pun tak boleh. Kalau analoginya diletakkan begitu, kalau hibah melarikan diri daripada faraid, saya nak jual harta ni hari ni masa saya masih hidup, maknanya saya pun nak melarikan diri daripada faraid. Duit saya dalam bank, hari ni saya pergi cocok, kan, baru masuk gaji, saya nak gunakan duit tu untuk beli barang-barang keperluan rumah semasa PKP ni, maknanya itu pun tindakan melarikan diri daripada faraid. Ya, itu semua salah. Ya, itu semua tanggapan yang salah. Ya, kenapa? Sebab harta saya semasa saya masih hidup, hak saya.
kuasa saya untuk menguruskan harta itu. Tetapi of course lah, Islam ada garis panduan bagaimana kita semasa hidup menguruskan harta, sedekah, wakaf, zakat, kan, tanggungjawab kita. Itu adalah garis panduan dia, ya. Jadi tadi kita bincang tentang hukum. Adakah hibah melarikan diri daripada faraid? Salah. Tak. Hibah tidak melarikan diri daripada faraid. Adakah hibah itu terlaksana selepas mati? Lagi salah. Hibah itu terlaksana semasa hidup. Orang yang cakap hibah tu terlaksana selepas mati tu orang yang tak faham, ya. Dan ada juga yang mengatakan bahawa hibah mesti pindah milik nama dalam geran barulah dia menjadi sah, kan. Itu pun tanggapan yang salah. Kenapa saya kata salah? Sebab Mahkamah Syariah nak mengesahkan hibah, dia tengok ni je. Ada puluhan kes di dalam jurnal hukum. Di dalam jurnal hukum yang mana berlakunya hibah, sahnya hibah, geran tanah tidak tukar nama. Pergi cek balik pada siapa yang, ya ke? Pergi cek balik jurnal hukum. Takkan semua saya nak bagi kan? Carilah sendiri. Barulah ilmu yang kita cari dengan susah payah, barulah kita menghargainya. Kalau orang duk spoon feed kita je, kita tak hargai ilmu tu, ya. Jadi, adakah perlu tukar nama dalam geran untuk memastikan hibah itu salah? Tidak perlu. Tapi kalau nak tukar, tukarlah. Sebab apa? Sebab alasan pihak ini, hujah pihak ini ialah kalau geran dalam nama dalam geran tak bertukar nama daripada nama pemberi kepada penerima, maka khobat itu tidak berlaku. Pun salah. Sebab apa? Sebab khobat ni berlaku dalam 3 keadaan. Saya dah sebut sebelum ni, saya ulang semula. Khobat berlaku dalam 3 keadaan. Satu ialah secara konstruktif. Konstruktif ni maknanya secara bertulis, ya, yang mana pemberi hibah sebut, mulai pada hari ini saya bersetuju, saya telah menyerahkan segala kuasa dan tanggungjawab terhadap harta ini kepada penerima hibah. Ya, dalam dokumen disebut juga penerima hibah, mulai pada hari ini saya telah menerima segala kuasa dan tanggungjawab terhadap harta tersebut yang telah melengkapkan syarat khobat dan settle. Itu yang pertama. Yang kedua ialah secara hukmi. Secara hukmi ni, saya hibah pada anak saya bawa anak saya pergi ke pejabat tanah, tukar nama geran tu daripada nama saya kepada nama anak saya di pejabat tanah, disaksikan oleh ADO. Itu secara hukmi, kan. Tetapi kalau saya dah pergi pejabat tanah, saya dah tukar nama saya kepada nama anak saya nak buat hibah lagi buat apa? Saya nak buat dokumen hibah buat apa? Kan? Saya bagi je lah. Dah memang dah bagi dah pun atas nama dia. Dia dapat lah. Tak ada masalah, kan? Dan yang ketiga ialah secara tindakan. Secara tindakan macam jam ni tadi. Saya dah sebut pada dia, ayah hibah kepada kamu, ni jam dia. Dia pun cakap, okey ayah saya terima. Dia pun ambil jam ni. Dia tak cakap, saya terima khobat. Ayah pun tak cakap, saya dah beri jam ni maka melengkapnya. Tak cakap. Tapi anak ni ambil, pakai. Dia pegang sahaja, itu menunjukkan bahawa khobat itu sudah berlaku. Saya hibahkan tanah kepada anak saya. Saya pergi pergi ke ladang saya bawa anak saya. Okey, Sakinah, ya, sambil saya berjalan-jalan dalam ladang kelapa sawit tu dengan dia. Tak adalah ladang kelapa sawit ni contoh, kan. Sekarang kelapa sawit pun tak ada harga, tuan-tuan. Sedih juga, kan. Saya bawa dia masuk ke dalam kawasan kebun tu, berjalan-jalan dengan dia. Saya cakap dengan Sakinah, inilah dia kebun ayah yang ayah hibahkan kepada kamu. Hakikat bahawa dia dah masuk kebun tu, dia dah pijak kaki tanah tu dalam kebun tu, dia dah pijak kaki dia di situ, menunjukkan bahawa khobat itu sudah pun berlaku. Saya hibahkan rumah pada dia. Saya bagi dia kunci rumah, spare key. Okey Sakinah, ayah dah hibahkan pada kamu, ni spare key. Dia pun ambil spare key. Itu pun menunjukkan bahawa khobat sudah berlaku. Jadi khobat ni berlaku dalam 3 bentuk, tuan-tuan. Bukannya kata pergi pejabat tanah, tukar nama, baru khobat itu berlaku, baru hibah itu sah. Tak betul. Pandangan tu tak betul, ya. Lah, macam mana pula Wasiat Shop tahu tak betul? Sebab kami dah buat kerja ni 15 tahun. Saya bukan bercakap dari segi teori semata, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bercakap dari segi pengalaman kita menguruskan kes hibah di Mahkamah Syariah daripada tahun 2005. Kematian yang pertama tahun 2005. Kes pemberi hibah, ya. Sampai hari ini ratusan kes kita telah uruskan. Jadi saya bercakap dari segi pengalaman dan juga dari segi teorinya. Dan teori ini pula, tuan-tuan dan puan-puan, ya,
tentang hukum hakam dan sebagainya semua ni. Teori ini pula diputuskan, di-finalizekan ya oleh panel Syariah WhatsApp Shop Berhad. Sila masuk ke website kami www.whatsappshop.com.my untuk tahu siapa panel syariah kami. Pengerusi panel syariah kami ialah Datuk Seri Dr. Haji Mat Yusof Cik Teh, iaitu bekas Hakim Mahkamah Rayuan Syariah JKSM Putrajaya. Dia ni 35 tahun pengalaman sebagai hakim. Sebagai hakim. Bukan 35 tahun pengalaman sebagai lecturer ke, 35 tahun pengalaman sebagai peguam ke, 35. Dia 35 tahun pengalaman sebagai hakim. Apa maknanya? Maknanya ialah sebagai hakim, dia yang menentukan, berijtihad sesuatu kes hibah itu sah ataupun tidak. Jadi dia yang duk ajar WhatsApp Shop, sesuatu kes itu boleh sah bila ada keadaan begini, sesuatu kes itu tidak sah bila keadaan begini. Kalau kita tak percaya cakap bekas Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, kita nak percaya cakap siapa lagi? Kan? Dan di belakang beliau tentunya ada barisan panel syariah lain yang sangat berpengalaman dalam bidang hukum hakam berkaitan tentang hibah. Ya. Jadi bukan teori tuan-tuan saya cakap, saya bercakap dari segi pengalaman plus ilmu yang dimiliki oleh panel syariah kita yang sangat berpengalaman. Ya. Okey, Cik Azmi tanya, mengikut syarak bolehkah kita hibah ke semua harta ketika hidup? Adakah sama hukumnya untuk suami dan isteri? Mengikut hukum syarak sebenarnya hibah ni nak bagi banyak mana pun bagilah. Sebab sebelum ini saya dah sebut tentang perbezaan hibah dan wasiat. Iaitu hibah boleh diberi tiada had. Nak bagi banyak mana pun bagilah. Nak bagi semua pun bagilah. Tetapi mesti buat masa hidup. Mesti pastikan dia punya rukun dan syarat khobat dia berlaku semasa hidup. Saya bukan marah Saya semangat, saya passionate. Saya bimbang kadang-kadang bila saya cakap dengan passionate, orang kata, macam marah je. Tak marah. Tak ada marahnya. Nak marah buat apa? Kan? Saya passionate, saya bukan marah. Ya? Jadi hibah nak bagi banyak mana pun bagi. Kalau wasiat, dia terhad 1/3 sahaja. Itu pun 1/3 hanya boleh diberi kalau wasiat kepada bukan waris saja. Kalau hibah nak bagi siapa pun bagilah. Kenapa hibah ni tak ada had? Kenapa boleh bagi siapa-siapa yang kita kendaki? Kerana hibah ini berlakunya semasa hidup. Kan? Berlakunya semasa hidup. Jadi semasa hidup kita balik semula kepada prinsip asas harta, pemilikan, penguasaan mal tadi, penguasaan harta. Semasa hidup, suka hati saya lah saya nak bagi harta saya kat siapa. Saya bagi contoh sebelum ini, Cik Azmi, saya tak pastilah Cik Azmi ada ikuti ke tidak yang sebelum ni, tapi saya dah bagi contoh sebelum ni, Sulaiman Al-Raji. Kan? Sulaiman Al-Raji ni dia adalah pengasas Bank Al-Raji, iaitu bank Islam yang paling besar. Terima kasih Encik Mat Zaid. Dia bukan apa ni, sebab Gian lama tak berceramah depan orang. Kalau saya berceramah depan orang macam ni lah rupanya. Kan? Sulaiman Al-Raji adalah pengasas kepada Al-Raji Bank, iaitu bank Islam yang terbesar di dunia. Ya, Sulaiman Al-Raji dalam majalah Forbes, saya pernah search majalah Forbes tentang Sulaiman Al-Raji, saya jumpa satu artikel yang menyebut tentang the poor billionaire, billionaire yang miskin. Kenapa dia kata the poor billionaire? Kerana Sulaiman Al-Raji zero harta. Tak ada harta. Langsung tak ada harta. Dia masih hidup. Sampai hari ini Sulaiman Al-Raji masih hidup. Tak tahulah kalau dia dah meninggal. Tapi setakat yang saya tahu dia masih hidup. Ya. Sampai hari ini dia masih hidup. Dia zero. Dia tak ada harta. Kenapa? Sebab semua harta dia sudah wakafkan. Semua harta dia sudah hibahkan kepada anak-anak dia. Jadi dia zero harta. Dia tak ada harta. Adakah Sulaiman Al-Raji itu berdosa? Tidak. Kenapa? Sebab dia masih hidup. Harta dia nak bagi siapa dia bagilah. Tak ada masalah. Kan? Konsep hibah serupa. Walau bagaimanapun. Kena dengar pula. Dia adalah dia punya indemnity dia. Walau bagaimanapun. Ya, kita kena faham juga. Harta-harta, bukan semua jenis harta boleh dihibahkan. Kerana apa? Kerana dia ada kekangan
dari segi rukun, sebab ada harta yang korbatnya tidak boleh dilaksanakan, ya. Jadi ada kekangan-kekangan di situ, ya. Dan saya suka nak menasihatkan umat Islam di luar sana, berpada-padalah. Contoh macam saya bagi contoh diri saya, ya. Saya hibahkan rumah saya kepada anak-anak saya. Kenapa? Sebab rasa tanggungjawab saya sebagai seorang ayah. Saya hendak sekiranya berlaku sesuatu kepada saya, anak-anak saya ada bumbung, anak dan isteri saya ada bumbung, ada rumah tempat mereka boleh berteduh. Tanggungjawab saya kepada anak saya selesai, tanggungjawab saya kepada isteri saya selesai, sebab saya telah menghibahkan rumah saya kepada mereka. InsyaAllah saya mati, mereka ada bumbung, ada rumah untuk mereka berteduh. Kalau saya tak hibahkan rumah saya, maka anak-anak saya dan isteri saya perlu berurusan, semua tadi saya sebut waris saya mengikut hukum faraid 9 orang. Mereka perlu berurusan dengan 9 orang ni, antara isteri dengan anak saya. InsyaAllah lah, tak ada masalah. Tapi yang lain-lain ni kita tak pasti lagi, dia di luar daripada kawalan kita, ya. Sebab isu adik-beradik ni tuan-tuan, ya, bukanlah kita kata adik-beradik kita jahat, tidak. Ada orang kata, kau ni macamlah adik-beradik kau jahat. Tak, bukanlah kita kata adik-beradik kita jahat, tetapi ada faktor-faktor luar kawalan, ya. Antara faktor luar kawalan yang biasa saya nampak di kalangan adik-beradik ni, benda ni saya selalu ulas dalam video-video pendek saya yang 5 minit saya buat tu pun saya selalu ulas, ya. Antara faktor luar kawalan kita ialah, yang pertamanya ialah faktor konsultan yang duduk dan tidur di sebelah adik-beradik kita, ya. Saya bercakap dari segi pengalaman tuan-tuan, bukan saya bercakap teori. Ada kes saya jumpa dulu masa awal-awal, first 5 years WhatsApp Shop, 5 tahun yang pertama. Saya sendiri turun berjumpa dengan waris selepas berlaku kematian. Ada kes saya jumpa, adik-beradik semua diam. Anak-anak si mati semua diam. Yang meninggal ni ayah. Mak dah lama meninggal dunia. Ada 6 orang adik-beradik. Adik-beradik semua diam. Yang bercakap siapa? Yang bercakap ialah abang ipar, iaitu suami kepada kakak sulung. Suami kepada kakak sulung ni yang cakap, okey, harta ni kita kena bagikan macam ni. Yang adik-beradik semua diam. Kita tengok kan, kenapa adik-beradik lain semua diam Macam tunduk je, tak berbunyi kan. Lepas tu abang pun kata, masa hidup dulu abang ada keluarkan belanja untuk perubatan ayah, arwah ayah, ya. Hampir 100,000 juga abang keluarkan. Jadi abang tak semula tuntut duit itu sebagai hutang kepada Allahyarham, kata dia. Jadi 100,000 tu abang nak tuntut daripada harta pusaka arwah ayah, kan. Orang lain semua diam. Lepas tu bila siasat, lepas tu saya tanya, tengok keadaan tu macam tak berapa seronok lah. Jadi saya potong cakap abang ipar dia, sebab saya sebelum masuk perbincangan tu saya dah tahu ni abang ipar. Saya potong balik cakap abang ipar dia masa abang ipar dia sedang memberikan arahan kepada adik-adik ipar dia. Saya potong balik, saya cakap dengan abang ipar dia dalam majlis lah. Saya kata orang-orang lain ni ndak ke abang ipar ni ada dalam perbincangan kita? Sebab abang ipar ni tak ada hak dalam hak faraid dalam harta pusaka arwah ayah. Jadi yang lain-lain ni, ndak ke abang ipar ni ada dalam majlis ni? Perlahan-lahan jadi orang angkat kepala, angguk. Ndak ke tak ndak kan? Ada yang angguk, ada yang geling kan. Lama-lama baru cakap, rasanya lebih baik abang tak perlu join kot perbincangan ni, biar kami adik-beradik saja join. Jadi bila ada saja yang bercakap macam tu, saya pun toleh pada abang ipar, cakap dengan abang ipar, there you go. Sebab abang ipar dia ni somebody lah kan. There you go. Waris-waris mengikut hukum faraid, tidak perlukan tuan untuk berada dalam perbincangan ini. Dan sebenarnya tuan pun tak boleh nak cakap apa-apa sangat, sebab tuan bukan waris mengikut hukum faraid, ya. Jadi abang dia pun keluar. Abang dia keluar, barulah adik-beradik ni boleh bercakap, ya. Jadi faktor konsultan kepada yang tidur di sebelah adik-beradik ni jadi isu. Satu. Keduanya ialah faktor pendidikan dan juga faktor taraf hidup. Adik-beradik kita, tuan-tuan dan puan-puan, bukan semuanya setaraf dengan kita, ya. Bukan semuanya yang hidupnya mewah, hidupnya senang. Ada yang hidupnya susah, kan. Jadi bila raya kita panggil dia datang rumah, dia pun pergi rumah abang, tengok, wih, besarnya rumah abang. Abang pula cerita kan, oi, aku baru renovate ni, 500,000 aku habis, aku bayar cash, kata dia, kan. Abang cakap macam tu, adik-adik pun tengok, ui, kayanya abang aku. Abang pun cakap, itu kat luar tu ada Porsche Cayenne,
model yang paling baru. Tak adalah mahal, 1.9 million je aku beli. Cash aku bayar, kan. Adik-beradik punya, kayanya abang aku. Jadi bila abang ni meninggal dunia, adik-beradik yang ada bahagian ni, mereka hidup susah. Jadi mereka merasakan bahawa harta yang abang ditinggalkan ni adalah harta terpijak. Dan agak-agaknya dia lepas tak bahagian dia. Dia tak lepas, tuan-tuan. Dia akan minta bahagian dia, ya. Jadi faktor konsultan, faktor taraf hidup, faktor pendidikan, abang seorang yang berjaya, dihormati apa semua, adik hidup so and so, kan. Jadi bila adik abang mati, adik tahu, aku ada hak lah ke atas harta abang aku. Adik ni dia akan bertendensi untuk menuntut juga bahagian dia. Memang bahagian dia pun kita tak boleh nafikan itu bahagian dia. Tetapi bila macam saya dah buat rumah saya dah hibahkan pada anak saya dah rasa lega. Sebab apa? Berlaku sesuatu pada saya tahu bahawa anak-anak saya ada tempat, isteri saya ada tempat mereka boleh berlindung. Yang itu dia tak payah rebut-rebut dengan adik-beradik saya. Sebab apa? Sebab saya dah hibahkan pada dia, ya. Saya ada saham syarikat saya pun saya sudah wariskan. Saya sudah buat semua dokumentasi yang berkaitan supaya saham syarikat saya juga tidak direbutkan. Kalau saya ada saham syarikat, saya tak buat perancangan harta, saya tak buat hibah. Bila saya mati, saham syarikat itu juga adalah harta pusaka. Lagi kacau bilau, tuan-tuan. Kita duk kerja membangunkan syarikat kita berpuluh tahun. Bila kita mati, saham syarikat itu jadi masalah, ya. Dan yang berkemungkinan menyebabkan syarikat itu pun bermasalah pada masa akan datang, ya. Jadi saya dah buat hibah rumah, saya dah buat hibah saham syarikat, selesai. Yang itu adik-beradik, yang itu 9 orang waris ni dah tak perlu nak cerita apa-apa dah. Sebab apa? Sebab saya dah hibahkan, dan bila saya dah hibahkan, harta itu sudah terkeluar daripada harta pusaka, ya. Tak ada soalan pun, kan. Ramai-ramai tengok ni tak ada soalan pun. Share. Yang host sepati share supaya semua orang boleh berkongsi ilmu ini, ya. Baik. Dah cerita tentang, tadi saya cerita tentang hibah harta yang masih dalam pinjaman bank. Tak habis cerita, kan. Tuan Felda Sungai Koyan ni siapalah nama sebenar, Takkan nak panggil Encik Felda Sungai Koyan. Okey, pembantu saya catat soalan ni, jangan risau. Baik. Apakah dia kedudukan hibah bagi rumah ataupun harta yang masih di dalam pinjaman bank? Rumah saya tadi saya sebut, kan, rumah saya ada geran tanah. Saya tak boleh tukar rumah ni, geran tanah ni saya tak boleh tukar kepada nama anak saya. Sebab saya ada seorang anak yang atas 18 tahun tu, tak ada masalah lah. Saya ada seorang anak yang bawah 18 tahun, saya tak boleh tukar harta tu atas nama dia, kan, kalau kata nak tukar geran tanah. Yang kedua, saya tak boleh tukar juga geran tanah sebab rumah saya masih dalam pinjaman bank. Mana saya boleh tukar geran tanah tu? Tak boleh, kan. Jadi apa yang saya boleh buat ialah saya buat hibah bagi harta yang masih dalam pinjaman, ya. Jadi apa kedudukan hibah bagi harta yang masih dalam pinjaman bank? Adakah ia boleh dihibahkan, ya, dan adakah hibah itu sah? Jawapannya boleh dihibahkan, dan hibah itu sah, ya. Okey, Encik Felda Sungai Koyan. Bagilah nama, kan. Cik Felda Sungai Koyan kata, Cik Syamsul. Okey, alhamdulillah. Jadi saya ingat, kalau Felda Sungai Koyan, Cik Syamsul. Okey, kami suami isteri ada satu rumah je. Dan dalam geran ada nama kami berdua. Maknanya rumah, nama suami, nama isteri, ya, setengah bahagian. Dan hutang rumah sudah pun selesai. Boleh tak kami buat cross hibah? Okey. Jadi cross hibah ni dia tak sama macam motocross, kan, dia lain sikit, ya. Saya fahamlah maksud dia tu, hibah bersilang, kan. Hibah bersilang ni maknanya suami isteri ada nama suami, nama isteri rumah tu. Boleh tak suami hibah pada isteri, isteri hibah pada suami dia? Sebab masing-masing memiliki setengah-setengah bahagian. Jawapannya boleh, dan itu memang biasa dibuat,
Ya, itu memang biasa dibuat. WhatsApp Shop kita telah mengendalikan kes-kes seperti ini. Banyaklah, dah beribu-ribu kes macam ni kita dah buatkan dokumen hibah dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah ya. Cumanya kalau ada anak lah, saya suka nak cadangkan suami isteri yang ada rumah secara bersama, setengah bahagian. Suami setengah bahagian dia hibahlah kepada anak, isteri setengah bahagian dia hibahlah kepada anak. Jadi bila suami mati, bahagian suami ini yang setengah pergi kepada anak. Bila isteri mati, bahagian isteri yang setengah ni nanti memang dah hibah pada anak. Jadi akhirnya anak akan memiliki rumah tersebut sekiranya ada anak lah. Tapi sekiranya tak ada anak, dan ini bukan kata wajib buat begitu ya Samsul ya, Cik Samsul ya, tidak. Sebenarnya bergantung kepada keperluan, sebab setiap orang mempunyai situasi yang berbeza-beza. Jadi kita tak boleh kata macam wasiat, kita buat wasiat semua orang kena buat wasiat serupa, tak ada. Sebab setiap orang mempunyai situasi yang berbeza-beza, tak sama ya. Jadi tengok pada keadaan kita sendiri. Saya tak ada rumah dalam keadaan macam tu, tak ada. Tapi kalau orang yang ada rumah suami isteri, memang digalakkan demikian. Kalau tak ada anak, bolehlah suami hibah pada isteri, isteri hibah pada suami. Sebab kalau dalam keadaan macam ni, suami isteri selalu terlepas pandang. Kalau dalam keadaan macam ni, bila suami meninggal dunia, bahagian suami yang setengah bahagian ni adalah harta pusaka dia mengikut hukum faraid. Oleh kerana kalau kata ibu bapa dia masih hidup, ibu bapa dia ada bahagian. Kalau kata ibu bapa dia dah mati, adik-beradik dia ada bahagian ya. Jadi sebab apa? Sebab dia tak ada anak. Ya? Jadi bila dia tak ada anak ni, kalau kes tak ada anak lah. Kalau dia tak ada anak, maknanya bahagian isteri hanya 1/4. Tadi soalan mula-mula tadi saya dah jawab soalan Cik Razif yang kata kalau suami isteri tak ada anak ya. Jadi kalau tak ada anak, tak ada ibu bapa, tak ada siapa-siapa pun, sebab isteri ni dia bukan asobah dalam hukum faraid. Asobah ni maknanya waris yang menghabiskan baki. Isteri dia bukan asobah, bahagian dia 1/8 kalau suami ada anak, 1/4 kalau suami tak ada anak. Jadi bila suami mati, bahagian isteri ni hanya 1/4 saja. 3/4 pergi pada mana? 3/4 pergi kepada waris mengikut hukum faraid kepada suami. Kalau suami langsung tak ada waris, maka 3/4 tu akan pergi pada Baitul Mal. Itu balik pada soalan yang awal-awal tadi saya cerita. Kalau pergi pada Baitul Mal, kena tebus daripada Baitul Mal ya. Okey, jadi Cik Samsul kata ada 4 anak, 3 perempuan dan 1 lelaki. Saya cadangkan Cik Samsul, suami isteri ada rumah, nama setengah bahagian. Suami hibah pada anak, isteri hibah pada anak. Dan kita bimbang pula, kalau kita hibah pada anak, nanti kan takut anak halau isteri kita keluar daripada rumah. Kita boleh letak syarat. Yang ini dipanggil hibah bersyarat. Kita boleh letak syarat bahawa ayah hibahkan rumah ni kepada kamu dengan syarat kamu mesti membenarkan ibu kamu untuk terus menetap di rumah ini selagi ada hayat dia. Boleh letak syarat, tak ada masalah. Ya, boleh letak syarat ya. Jadi itu dia punya situasi dia. Jadi bagus soalan tadi ya. Balik semula kepada cerita kita tentang hibah bagi harta yang di dalam pinjaman. Hibah bagi harta yang di dalam pinjaman, ramai orang tanya. Ya, WhatsApp Shop untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kami telah pun membuat penyelidikan ilmiah yang mana kami memberi grant kepada universiti untuk membuat penyelidikan. Yang buat penyelidikan ni bukan saya. Saya bukan ahli akademik, saya tak tahu apa-apa tentang ilmu ni. Kan yang membuat penyelidikan ni adalah pensyarah-pensyarah universiti yang berkepakaran di dalam bidang fiqh mawaris. Mereka, kita bagi duit pada mereka pergi buat penyelidikan. Jadi mereka buat penyelidikan, mereka telah menemui dapatan penyelidikan pada tahun 2017 bahawa harta yang masih di dalam pinjaman bank boleh dihibahkan. Boleh, tetapi dia ada syarat-syarat yang tertentu. Dia ada panduan yang khusus dan panduan itu perlu diikuti. Ya. Hartanah bercagar ni, hibah bagi hartanah bercagar ni sebenarnya perbincangan dia sangat panjang, dan sebenarnya hibah bagi hartanah bercagar ni sangat signifikan kepada orang kita. Sebab apa? Sebab kebanyakan Cik Samsul dia dah habis bayar dah loan rumah dia, alhamdulillah. Tapi saya percaya kebanyakan orang loan rumah dia ni akan terus dibayar bagi tempoh yang panjang. Kan ada yang tempoh 30 tahun, ada yang tempoh 35 tahun. Sebab kita nak turunkan dia punya bayaran bulanan, maka kita ambil 30 tahun, 35 tahun kan. Panjang-panjang ni loan bank ni kan. Jadi bila berlaku keadaan begitu ya, kebarangkalian berlaku kematian dalam keadaan
pinjaman bank untuk rumah itu belum habis dibayar. Kebarangkalian, ya, kita meninggal, hutang bank ada lagi 10 tahun belum habis bayar. Kebarangkalian itu adalah sangat tinggi. Sangat tinggi. Sebab berapa ramai je kawan-kawan kita kat luar sana yang membeli rumah secara tunai. Adakah orang beli rumah secara tunai? Saya rasa jutawan pun tak beli rumah secara tunai. Sebab dia takut kalau dia beli rumah secara tunai, nanti dia kena kejar income tax. Macam mana beli rumah secara tunai ni kan? Kan? Jadi jutawan pun beli rumah secara pinjaman bank, ya. Jadi bila ada pinjaman bank, maknanya kebarangkalian berlaku kematian ketika hutang bank belum dibayar tu adalah tinggi, ya. Jadi boleh hibah ke tak boleh hibah? Boleh hibah, tak ada masalah. Tetapi dia kena ada mengikut panduan-panduan yang tertentu. Dan Wasiat Syok Berhad, kami telah membuat kajian ilmiah. Kita bagi geran penyelidikan pada universiti, dan universiti buat kajian, dan kita memiliki dapatan penyelidikan bahawa sebenarnya boleh dibuat. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan dekat luar sana, ya, antara kes hibah bagi harta dalam pinjaman yang famous di Malaysia, ya, dengan alasan penghakiman yang lengkap, dikeluarkan bagi satu kes di Negeri Sembilan, Seremban, pada tahun 2015 oleh Mahkamah Rayuan Syariah Seremban. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pengerusi Mahkamah Rayuan Syariah, pengerusi bagi sesi itu yang memutuskan hibah bagi harta dalam pinjaman, ketika itu dalam pinjaman Maybank Kuala Kelawang. Maybank. Si mati meninggal dunia, ada hutang lagi tak selesai. Hibah itu diputuskan sah oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan, yang mana pengerusi yang bersidang ketika itu ialah Datuk Seri Dr. Haji Mat Yusof Cik Teh, iaitu panel syariah Wasiat Syok Berhad sekarang. Jadi itu yang saya sebut tadi. Hakimlah yang kita nak tahu apa pandangan dia, kan? Pandangan orang individu ni boleh jadi apa pun, pandangan lecturer boleh jadi apa pun, pandangan peguam boleh jadi apa pun, tapi pandangan hakim tu yang kita nak dengar. Dan yang memutuskan kes tu ialah Datuk Yusof Cik Teh, ya, Datuk Seri Yusof Cik Teh. Dialah yang mengajar kita buat begini. Sekarang dia dah pencen lah. Kalau hakim yang sedang bertugas nak menjadi panel syariah kepada syarikat amanah semua tu, dia agak konflik dari segi interest. Sebab bagaimana dia masih bersidang, dia masih seorang hakim yang bertugas, dia menjadi panel syariah syarikat amanah lain, nanti kes syarikat amanah tu akan datang depan dia. Jadi ada konflik of interest kat situ, ya. Kita Datuk Yusof Cik Teh dia dah pencen dah, kan? Jadi boleh dibuat, ya. Cik Zaid tanya, jika rumah atas nama suami dan isteri dua nama, tetapi Kian adalah nama suami, kemudian adalah nama suami sahaja, kerana suami saja yang layak buat loan. Rumah atas nama suami dan isteri, tetapi kemudian adalah nama suami saja kerana suami saja yang layak buat loan. Maksudnya hanya suami dia sahaja yang bayar sepenuhnya rumah. Dalam situasi ini bagaimana? Adakah kena cross hibah juga atau suaminya sahaja yang buat hibah itu? Okey, rumah nama suami dan isteri, nama dua nama, ya. Tetapi yang membayar adalah suami sahaja. Adakah yang ini sebenarnya kes yang similar kepada situasi ini adalah kes orang yang pinjam nama, kan? Lebih kurang similar lah, lebih kurang sama, ya. Nama dua tapi yang bayar suami saja. Boleh tak suami buat hibah? Dari segi teknikal atas kertas, rumah itu milik dua orang, ya. Jadi saya suka nak cadangkan, buatlah hibah. Suami hibah pada anak atau hibah pada isteri, isteri hibah pada suami atau hibah pada anak, ya. Sebab rumah nama dua nama. Dari segi teknikal, rumah ni milik dua orang, bukan milik seorang, ya. Siapa bayar rumah tu, itu isu kedua. Isu kedua ni maksud saya boleh dituntut dalam kaedah di mana kalau nak tuntut lah. Tapi kalau perancangan harta ni biasa bagusnya dibuat semasa suami isteri ni masih dalam good terms, masih dalam terma yang baik. Jadi buat. Bila dah ada ura-ura nak bercerai dan sebagainya, yang ini panjang sikit cerita lah. Dalam kita memberikan penyelesaian kepada masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh nak selesaikan semua situasi, ya. Ada situasi majoriti kita boleh selesaikan, tapi ada situasi yang kita tak boleh selesaikan. Jadi dalam kes ni saya nasihatkan
suami, kalau tak ada masalah lah suami isteri ni kan, kalau tak ada masalah, suami hibahkan pada isteri bahagian dia, isteri hibahkan pada suami bahagian dia, ataupun bagi kepada anak-anak, kedua-dua orang bagi pada anak-anak, ya, boleh hibahkan bahagian masing-masing, ya. Jadi boleh buat cross hibah, tak ada masalah, sebab dari segi atas kertas nama ni milik dua orang. Tapi kalau contohlah saya bagi kes, ada saya jumpa banyak kes abang buat loan sebab abang ni ada kelayakan kredit financial credit yang bagus. Jadi abang buat loan, ya. Rumah tu tiap-tiap bulan dibayar oleh adik sebab adik ni dia tak ada kredit financial. Dia boleh bayar tapi dia tak ada kredit financial. So adik lah yang bayar tiap-tiap bulan kan. Abang, nama rumah nama abang. Yang bayarnya adik. Kalau macam ni suami isteri mudah sikit. Ini abang buat loan, adik yang bayar. Abang ada keluarga sendiri, adik ada keluarga sendiri. Adik duduk kat rumah tu, mati abangnya. Jadi kalau mati abangnya ini, maka dari segi harta pusaka, teknikalnya harta itu adalah milik abang. Dan bila milik abang, maknanya dia adalah harta pusaka yang boleh dituntut oleh waris-waris kepada abang. Jadi dia menimbulkan situasi yang sukar kepada adik yang duduk kat rumah ni yang membayar tiap-tiap bulan, sebab adik ni kena membuktikan pula bahawa sebenarnya dia yang membayar. Jadi dekat situ proses tu akan jadi sangat panjang, ya. Cara yang terbaik penyelesaian begitu ialah, mudahnya saya selalu nasihatkan, abang hibahlah rumah tu kepada adik, ya. Hibah rumah tu kepada adik. Jadi hibah yang diberi kepada adik tidak boleh ditarik balik. Jadi bila berlaku kematian, maknanya harta tu, rumah tu bukan harta pusaka abang. Rumah tu adalah harta adik sebab dia dah hibahkan kepada adik, ya. Jadi cara macam tu lebih mudah, lebih clear. Jadi tak adalah anak-anak si abang ni tadi menuntut rumah ni tadi dan mereka pula nanti termakan harta yang sebenarnya bukan milik mereka. Jadi adik ni protected, ya. Itu kaedah yang kita boleh buat, ya. Razif tanya, apa syarat, ada syarat tak untuk kita lantik seseorang sebagai pentadbir wasi kepada harta kita? Tak ada syarat. Siapa-siapa pun boleh dilantik sebagai wasi, ya. Itu cerita harta pusaka, itu bukan cerita hibah, ya. Itu cerita harta pusaka. Dan harta pusaka ni sebenarnya kalau nak dilantik wasi, dia adalah bidang kuasa dinyatakan di dalam wasiat. Jadi kedudukan wasiat, sebelum ni saya ada sebut, kedudukan wasiat yang melantik wasi. Sekiranya wasiat yang melantik wasi ni apa dia? Sebab sebelum ni, dalam sesi sebelum ni, saya ada cerita bahawa wasiat sebenarnya dia terbagi kepada dua. Satu ialah wasiat yang melantik wasi. Satu lagi ialah wasiat yang bercerita tentang 1/3 agihan kepada bukan waris. Jadi kalau wasiat yang melantik wasi itu, kedudukan dia jelasnya ialah di Undang-Undang Sivil. Undang-Undang Sivil ni maknanya Mahkamah Syariah ataupun pejabat pesaka kecil ataupun amanah raya, ya, antara tiga tempat ni, ya. Jadi kalau saya buat wasiat, saya lantik isteri saya sebagai wasi. Wasi nak lantik individu boleh, nak lantik individu ni siapa pun boleh. Tapi kalau kita lantik, saya buat wasiat, saya lantik sekretari saya, pelik dah pula bunyi dia kan. Biasanya yang dilantik ni ialah waris-waris yang terdekat, pasangan, anak-anak. Tiba-tiba lantik sekretari. Wah, panjang cerita tu kan. Kenapa pula lantik sekretari kan? Sekretari ke sekretari kan, antara dua lah, ya. Jadi bila berlaku kematian, saya buat wasiat, saya lantik isteri saya sebagai wasi. Saya mati, akan dinilaikan harta saya ni berapa. Sebab sebelum ni saya dah sebut kan, sebelum ni, sekiranya harta itu ada harta alih, harta tak alih atau kombinasi kedua-duanya bernilai lebih daripada 2 juta, maka kes saya akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Sivil. Kalau harta itu kurang daripada 2 juta, ada harta alih dan tak alih, maka kes saya akan dibicarakan di Pejabat Pesaka Kecil. Tapi bear in mind, ya, sudah pun ada cadangan pindaan akta pesaka kecil bahawa nilai harta tu nak dinaikkan ke 5 juta. Jadi kalau dah naik esok 5 juta, maknanya orang yang harta 5 juta dan ke bawah, ada harta alih dan harta tak alih, kes dia di Pejabat Pesaka Kecil. Sekarang ni Pejabat Pesaka Kecil 2 juta saja, ya. Lebih 2 juta pergi Mahkamah Tinggi Sivil. Ini Pejabat Pesaka Kecil. Dan kalau ada harta alih saja kurang daripada 600,000, maka pergi kepada ARB. Jadi saya meninggal dunia, saya masih hidup, saya buat wasiat,
saya lantik isteri saya sebagai wasi, saya mati. Ditentukan harta saya ni nilainya 2 juta ke atas ke. Kalau 2 juta ke atas, pergi Mahkamah Tinggi Sivil. Kalau 2 juta ke bawah, pergi ke Pejabat Besar Kecil. Kalau harta alih saja 600,000, pergi ke ARB. Yang ini ARB di sini bertindak sebagai mahkamah. Ya, dia bukan bertindak sebagai pentadbir, dia bertindak sebagai mahkamah. Saya ada buat wasiat. Harta saya 10 juta contoh. Maka kalau 10 juta pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil, wasiat saya yang melantik wasi tadi adalah berkuat kuasa mengikut undang-undang. Maknanya isteri saya memang akan menjadi wasi. Grant of probate keluar atas nama dia. Dialah yang boleh pergi ke bank untuk tuntut duit saya. Bank akan bayar atas nama dia. Dialah yang boleh pergi ke bursa saham untuk tuntut saham saya. Bursa saham akan bayar atas nama dia sebab dia adalah probator, dia adalah wasi, ya. Tetapi sekiranya harta saya bernilai 2 juta ke bawah, 2 juta ke bawah dan ada harta tak alih, maka kes saya dibicarakan di Pejabat Pesaka Kecil. Sini ada masalah teknikal sikit. Wasiat saya yang saya lantik isteri saya sebagai wasi tadi hanya berkuat kuasa sekiranya kesemua waris saya mengikut konferaid bersetuju dengan pelantikan saya. Waris saya mengikut konferaid tadi saya dah cakap awal-awal 9 orang. Isteri, 3 anak, ibu dan 4 adik lelaki saya. 9 orang. Sekiranya semua 9 orang ni bersetuju dengan wasiat itu, maka barulah isteri saya boleh jadi pentadbir dan dalam surat kuasa mentadbir nama dia akan muncul. Ya. Tetapi sekiranya 9 orang ni salah seorang daripadanya tidak bersetuju dan apa sahaja formula yang dicadangkan oleh Pegawai Besar Kecil. Pegawai Besar Kecil dia boleh mencadangkan kaedah macam mana siapa nak lantik, siapa yang patut lantik pentadbir dan sebagainya. Tapi kalau antara 9 orang ni tadi, isteri saya berkeras nak jadi wasi sebab nama dia ada dalam wasiat tadi yang melantik wasi. Adik-beradik saya pula berkeras tak nak terima isteri saya sebagai wasi dan juga mereka tak boleh bersepakat dengan keputusan Pegawai Pesaka Kecil. Maka kes itu, wasiat itu akan dihantar ke Mahkamah Syariah untuk ditentukan kesahihannya. Pejabat Pesaka Kecil akan hantar kes ini ke Mahkamah Syariah. Jadi Pegawai Pesaka kata, okey tak apa. Kadang kita tak boleh mufakat, kita KIV dulu file, kamu buat pengesahan wasiat ini kepada Mahkamah Syariah. Kami di Pejabat Besar Kecil tunggu je apa keputusan Mahkamah Syariah. Sebab Pejabat Besar Kecil dia akan ikut apa keputusan Mahkamah Syariah. Bawalah ke Mahkamah Syariah. Isteri saya pun appoint seorang lawyer, peguam syar'i. Adik-adik saya pun appoint peguam syar'i. Maka bawalah kes ini ke Mahkamah Syariah. Bila dibicarakan dekat Mahkamah Syariah, yang kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan, saya terlibat di dalam jawatan kuasa memberi pandangan tentang penggubalan akta wasiat wilayah persekutuan, ya. Sebab wilayah persekutuan tak ada akta wasiat. Negeri yang ada enactment wasiat, kena faham wilayah dia akta sebab dia duduk bawah parlimen direct. Negeri-negeri dia separate, dia duduk bawah negeri, mereka ni enactment. Negeri yang ada enactment ialah Selangor, yang paling pioneer sekali Selangor 1999. Lepas tu dah ada pindaan lah. Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Sabah, ya. Ini antara negeri yang Kelantan. Ini antara negeri yang ada enactment wasiat. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham, Mahkamah Syariah mereka akan membuat keputusan berdasarkan hukum syarak dan juga enactment, ya. Apa yang berlaku ialah bila sampai ke Mahkamah Syariah tidak ada peruntukan enactment yang mengatakan bahawa Mahkamah Syariah mempunyai kuasa untuk mengesahkan perlantikan wasi yang terdiri daripada kalangan individu. Mahkamah Syariah boleh berbidang kuasa untuk mengesahkan wasi yang dilantik itu ialah Baitul Mal. Itu boleh. Tapi individu tak boleh. Jadi sampai ke Mahkamah Syariah, wasiat yang melantik wasi ini tergantung. Mahkamah Syariah tak boleh buat keputusan sebab tidak ada provision. Ya. Setakat yang saya tahulah, setakat hari ini, tetapi masa akan datang saya tak tahulah kalau ada peruntukan-peruntukan itu. Tapi setakat yang saya tahu hari ini, dan saya terlibat dalam jawatan kuasa penggubalan akta wasiat wilayah persekutuan, bila kita buat pandangan cadangan kepada penggubalan akta tu, kita lihat semua enactment dalam Malaysia, enactment wasiat, dan kita dapati enactment wasiat dalam Malaysia setakat hari ini memang tidak ada provision itu, ya. Jadi wasiat tu akan tergantung, kecuali kalau wasiat yang melantik wasi ini walaupun hartanya 100,000, 500,000 contoh, ada hartanah, kecuali jika waris membawa terus ke Mahkamah Tinggi Sivil, itu isu lain, ya. Jadi
nak buat wasiat melantik wasi ni cerita dia lagi panjang daripada wasiat 1/3. Wasiat 1/3 straightforward. Puan Hafizah tanya, jika rumah itu covered by MLTT tapi hanya covered separuh, adakah rumah itu boleh dihibahkan? Pemilik tidak tambah coverage kerana sudah ada pre-existing condition. Kesian pemilik kan. Sebab itulah takaful ni kalau nak buat sekarang masa tengah sihat walafiat kan. Kalau dah ada pre-existing condition ni dah letih lah, payahlah kan. Boleh hibah, tak ada masalah. Ya. Kenapa tak ada masalah? Kerana penerima hibah itu dia, kalau kita tengok pandangan Dr. Allahyarham Dr. Wabah Al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Uqud Al-Muslamah, ya, beliau Allahyarham ada mengatakan bahawa Dr. Wabah Zuhaili ni adalah antara ulama yang banyak menjadi rujukan, ya, ke seluruh dunia, ya, dalam bidang muamalat terutamanya, ya. Jadi Dr. Wabah Zuhaili mengatakan bahawa hibah bagi harta yang dalam pinjaman boleh dibuat sekiranya ada jaminan. Jadi jaminan ni datang dalam bentuk macam mana? Jaminan ni datang dalam bentuk MRTT, MRTA, MLTT, MLTA, ataupun penerima hibah itu sendiri bersetuju untuk menanggung liability, ya. Jadi kalau penerima hibah itu sendiri memberi jaminan dia sanggup untuk menanggung liability, boleh, tak ada masalah. Di wasiat syok berhad memang kita ada prosedur sebegitu, ya, boleh buat di wasiat syok berhad, tak ada masalah, ya. Puan Juwaria tanya, jika harta bercagar yang dihibahkan telah termasuk dalam kategori pinjaman tidak berbayar, non-performing loan, bolehkah dibagikan harta itu kepada penerima hibah atau ada SOP yang akan periksa status pinjaman barulah diambil keputusan sama ada hibah itu berkuat kuasa? Di wasiat syok berhad, saya tak tahu orang lain, ya. Sebab setahu saya di Malaysia hanya wasiat syok berhad saja yang mempunyai prosedur untuk membuat hibah bagi harta yang bercagar. Sebab kita ada buat penyelidikan tadi kan. Tadi saya sebut awal-awal kita ada buat penyelidikan, kita telah menjumpai panduan bagaimana harta bagi hibah yang bercagar tu boleh dibuat mengikut hukum syarak, panduan tu, ya. Tetapi tuntutan yang pertama, yang foremost sekali kepada harta yang masih bercagar ni adalah tuntutan daripada pembiaya. Jadi memang kita nasihatkan kepada pelanggan-pelanggan wasiat shop yang ingin membuat hibah, kita nasihatkan supaya mereka memastikan loan rumah ini dibayar. Sebab apabila loan rumah ini tidak berbayar, non-performing loan, dan bank mengambil tindakan terhadap loan tersebut, terhadap rumah tersebut, lelong dan sebagainya, maka hibah itu adalah terbatal. Yang ini yang saya sebutkan, tapi itu saya sebut dalam sesi tertutup dengan perunding wasiat shop lah. Yang ini yang ada disebut di dalam alasan penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan tahun 2015, yang mana pengerusi yang bersidang pada ketika itu ialah Datuk Seri Dr. Haji Mat Yusof Cik Teh, pengerusi panel wasiat syok berhad. Disebut dengan jelas di situ bahawa yang boleh membatalkan hibah di dalam pinjaman ini ialah pembiaya, dan itu dipanggil sebagai apa ni? Oh, okey, thank you. Okey. Dan itu yang dipanggil, istilahnya di dalam alasan penghakiman itu dipanggil sebagai kabilah lil ibtal, ya, iaitu hibah boleh batal. Siapa yang boleh membatalkan hibah bagi kategori hibah dalam harta yang bercagar ni? Yang boleh membatalkan hibah ni adalah pembiaya, bank. Bagaimana bank membatalkan hibah ni? Bank membatalkan hibah ini dengan cara bank melelong rumah tersebut. Kenapa pula bank lelong? Sebab rumah itu NPL, non-performing loan. Jadi kalau bank ambil tindakan melelong rumah itu, maka hibah itu batal di atas konsep kabilah lil ibtal berdasarkan alasan penghakiman kes tahun 2015 Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan. Ya, jadi kalau sekarang ni kita hibahkan rumah kita, bayaran bulanan cantik, kita bayar, tak ada masalah. Tapi selepas COVID-19 ni kena buang kerja lah, kena apalah, apa semua, kita dah tak ada sumber pendapatan. Jadi bank melelong rumah kita. Jadi tindakan bank melelong rumah kita itu dianggap sebagai kabilah lil ibtal, hibah boleh batal, ya. Panjang juga kita cerita ni.
Ada soalan lagi? Dan jadi wasiat kena clear Kalau wasiat tadi saya sebut wasiat yang melantik wasi ni, kalau kedudukan dia di pejabat pusaka kecil, dia agak kelabu asap sikit. Kalau di Mahkamah Tinggi Sivil, clear. Wasiat yang melantik wasi di Mahkamah Tinggi Sivil clear mengikut Akta Probit dan Pentadbiran 1959. Memang saya lantik isteri saya sebagai wasi di Mahkamah Tinggi Sivil, memang akan berkuat kuasa. Tapi di pejabat pusaka kecil belum tentu lagi akan berkuat kuasa. Itulah ada setengah-setengah pihak bawa kes pejabat pusaka kecil yang nilai harta 600-700 ribu ni sepatutnya dibicarakan di pejabat pusaka kecil. Tapi pihak-pihak ini dia hendakkan supaya dia mempunyai kuasa menjadi wasi kepada harta pusaka ini. Maka dia pun bawa lah kes yang 600 ribu ni, dia bawa lah pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil. Mahkamah Tinggi Sivil terima juga sebenarnya. Sebab Mahkamah Tinggi Sivil, apa-apa saja kes bernilai 50 ribu ke atas, 60 ribu ke atas, sekiranya dibawa ke Mahkamah Tinggi Sivil, kes pusaka, Mahkamah Tinggi Sivil boleh terima. Tetapi bergantung kepada pendaftar itu sendiri. Ada pendaftar yang terima, ada pendaftar yang tak terima. Tapi dia, guideline dia 60 ribu ke atas boleh diterima. Tetapi kesianlah kepada waris sebab kos untuk menguruskan harta pusaka di Mahkamah Tinggi Sivil lebih mahal daripada kos untuk menguruskan harta pusaka di pejabat pusaka kecil. Sebab Mahkamah Tinggi Sivil kena lantik peguam untuk uruskan. Adalah peruntukan bahawa selain peguam, syarikat amanah pun boleh uruskan, kan? Adalah peruntukan itu. Tapi kebiasaannya orang gunakan peguam, nak bayar peguam dan sebagainya untuk bawa kes ni ke Mahkamah Tinggi Sivil. Kalau pejabat pusaka kecil, tak perlu guna peguam. Yang itu waris sendiri boleh jadi pemohon. Waris sendiri boleh uruskan sendiri, tak perlu guna perkhidmatan peguam. Jadi lebih menjimatkan kos di pejabat pusaka kecil. Jadi membawa kes yang sepatutnya dibicarakan di pejabat pusaka kecil nak dibawa ke Mahkamah Tinggi Sivil adalah satu, pada saya lah, pandangan peribadi saya, dia tak salah dari segi undang-undang, tak salah. Tapi pada pandangan saya agak kurang beretika. Kenapa? Kerana bila kita bawa kes yang sepatutnya dibicarakan di pejabat pusaka kecil, kita bawa ke Mahkamah Tinggi Sivil, kita telah membebankan waris dengan kos-kos yang mahal. Jadi itu satu bebanan kepada waris. Jadi hibah bagi harta bercagar boleh ke tak boleh dibuat? Boleh. Dan ada kes pun di Mahkamah Syariah. Kita ada kes daripada Maybank, kita ada kes daripada CIMB, kan? Pada bulan Mac 2018 ada kes CIMB Bank di Terengganu. Harta masih lagi di dalam pinjaman bank. Mahkamah Syariah memutuskan hibah itu sah. Kemudian yang terbaru, saya tak ingat kes mana, saya belum dapat lagi alasan penghakiman dia, daripada Mahkamah Rayuan Syariah Perak. So kita ada Terengganu, kita ada Negeri Sembilan, kita ada ada Perak, dan Wasai Shop sendiri kita ada kes ni, lama dah kes ni, wilayah Persekutuan. Jadi Perak tu pula, dalam kes Perak tu saya berjumpa dengan Tan Sri Sheikh Ghazali Abdul Rahman. Ini bekas Ketua Hakim Syariah Malaysia, dan seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang hukum syarak. Jadi duk berbual dengan dia pasal hibah harta bercagar, kan? Saya duk cakap dengan Tan Sri, ada orang kata hibah harta bercagar ni tak sah. Dia gelak lah tu. Dia kata, saya baru bulan lepas luluskan kes hibah untuk harta bercagar di Mahkamah Rayuan Syariah Perak. Itu berlaku pada bulan 10 tahun 2019. Saya masih cuba mendapatkan alasan penghakiman tu, belum dapat lagi 2019 tahun bulan 10, bulan Oktober. Jadi kalau ada pihak-pihak dekat luar sana yang mengatakan bahawa hibah bagi harta bercagar tidak boleh dibuat, mereka sebenarnya tidak faham. Sudah pun ada kes di Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Syariah yang memutuskan hibah bagi harta bercagar sah. Tetapi kenalah ikut panduan-panduan dia. Dia ada panduan-panduan dia yang khusus. Dan panduan-panduan ini ditemui oleh Wasai Syok Berhad. Kenapa? Sebab kita memberi grant kepada universiti untuk membuat penyelidikan. Universiti telah memberi dapatan penyelidikannya pada kita. Dapatan penyelidikan itulah yang kita gunakan sebagai garis panduan. Jadi kalau orang lain dekat luar sana kata hibah bagi harta bercagar tak boleh buat, dan tuan-tuan dan perempuan jatuh sebagai golongan suami isteri yang membeli rumah secara bersama, yang membeli rumah secara pinjaman, tuan-tuan takut sesuatu berlaku kepada tuan-tuan dan perempuan ketika pinjaman rumah tu belum habis dibayar, tuan-tuan datang aja kat Wasai Shop, kita tolong buat, tak ada masalah.
Kan? Kalau orang lain kata tak boleh buat, datang kat WhatsApp shop, kita boleh buat, tak ada masalah. Ya, sebab kalau hibah ini, harta bercagar ni tak boleh dibuat, langsung tak boleh dibuat, maka tak wujudlah satu kes pun yang diluluskan. Logik tak? Kenapa ada kes lulus, ada kes tak lulus, ada kes lulus, ada kes tak lulus, kan? Kenapa? Dia bergantung kepada pengetahuan pihak yang menguruskan kes itu, kan? Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan bimbang, rumah belum bayar, tiba-tiba mati lagi dalam situasi COVID-19 sekarang ni, cukup mengerikan tuan-tuan. Bila dah didiagnose saja positif COVID-19, tawakal tu Allah lah. COVID-19 kan, tawakal tu Allah je lah. Ya, jadi kita bimbang. Kita sebagai ibu bapa ni kita bimbang. Saya bimbang. Saya sebagai seorang ayah, saya bimbang. Sebab itulah saya bertindak untuk merancang harta saya. Saya buat hibah bagi harta saya yang masih bercagar. Ya, jadi jangan risau. Kalau orang kat luar kata tak boleh buat, kalau kawan-kawan dekat luar kata mana boleh buat, ini tidak mengikut hukum syarak, datang ke WhatsApp shop, kita boleh buat. Ya, dan kita pun tahu ada kes-kes yang memang telah pun diluluskan oleh Mahkamah Syariah. Ya, jadi mudah aja. Ya, dia banyak komplikasi ni tuan-tuan. Kalau orang tua meninggal dunia, orang yang berumur meninggal dunia, hutang semua dah habis bayar, dia mati, anak-anak semua besar. Okey, tak ada masalah sangat. Sebab anak-anak cuma tinggal dengan cabaran untuk menguruskan harta pusaka. Tapi kalau orang yang meninggal itu adalah orang muda yang rumahnya masih belum habis dibayar dan anaknya di bawah umur 18 tahun, Masya Allah, susah tuan-tuan nak diuruskan. Ya, jadi nak mengatasi semua cabaran ni, datang WhatsApp shop, kita boleh tolong buatkan. Okay. Ni siapa ni? Syakinah Farid. Syakirul. Ya Allah, tulisan kau pun kan. Rumah dihibahkan pada anak. Cik Syakirul tanya ya. Rumah dihibahkan pada anak, kemudian diletakkan syarat ibu tinggal selagi ada hayatnya. Namun bagaimana nak yakinkan bahawa anak akan honor syarat tersebut setelah dapat hibah? Jadi anak ni dia mesti tahu syarat itu, sebab syarat ini mesti diterima. Ayah hibahkan rumah ni kepada kamu, ijab dia, ijab. Ayah hibahkan rumah ni kepada kamu dengan syarat kamu mesti mengizinkan ibu kamu untuk menetap di rumah selagi ada hayatnya. Dan itu ijab. Qabul, anak sebut, saya terima hibah ni ayah, dan saya bersetuju dengan syarat supaya saya membenarkan ibu untuk terus menetap di rumah ni selagi ada hayatnya. Ya, maknanya ada ijab, ada kabul. Isteri tu mesti tahulah. Ya, isteri tu mesti tahu bahawa ini syarat, sebab syarat tu melibatkan dia. Jadi isteri ni kena tahu, oh suami aku dan anak aku sudah berijab kabul, membenarkan aku untuk duduk di rumah ni selagi ada hayat aku. Tiba-tiba lepas meninggal dunia, dah lalu semua proses selesai, geran tanah dah tukar atas nama anak, tiba-tiba anak halau ibu itu. Maka apa yang boleh dibuat ialah ibu ini boleh menyaman anak ini di Mahkamah Syariah bagi menuntut hak dia. Ya, bagi menuntut hak dia. Sebab memang ada pandangan daripada fuqaha bahawa hibah yang bersyarat ini apabila telah dipersetujui. Sebab orang Islam ni konsep fikah orang Islam yang bermuamalat dipanggil sebagai al-muslimuna ala syurutihim. Ya, syarat-syarat itu mengikat. Manusia ni diikat oleh syarat-syarat ni tadi. Ya, jadi bila anak bersetuju saja dengan qabul, ayah saya terima hibah ni dan saya terima juga syarat ini, saya setuju dengan syarat ini, maka mengikat anak. Anak ini halau ibu dia selepas bapa dia mati, ibu dia boleh saman anak ini di Mahkamah Syariah dan boleh menyebabkan hibah itu terbatal. Tapi itu yang saya bagi tahu ni adalah pandangan snapshot senario, macam kita kat snapshot screen. Tapi perbincangan dia panjang lah kan. Tapi boleh dibuat begitu. Jika anak tersebut selama 3 tahun saja tapi dikeluarkan ibunya dari rumah tersebut, bagaimana nasib ibunya akan terbela? Mungkin ibunya boleh menghubungi WhatsApp shop sekiranya waras. Kalau nyanyuk atau Alzheimer, bagaimana? Kalau nyanyuk atau Alzheimer, ada pihak lain yang mengetahui, maka pihak itu bolehlah membantu ibu ni untuk menuntut. Jadi sebab hak ibu ni memang dah wujud dah. Hak ibu ni memang dah wujud, ya. Sebab tadi syarat selagi ada hayatnya. Jadi hak ibu ni untuk menuntut memang ada. Anak lain yang mendengar, yang mengetahui tentang situasi ini, maka dia bolehlah mewakili ibunya untuk mendapatkan hak tersebut. Boleh hubungi kita balik, kita boleh nasihatkan. Ini pentingnya syarikat amanah seperti WhatsApp Shop, Syakirul, ya. Sebab apa? Sebab WhatsApp Shop ialah sebuah syarikat amanah.
apa sahaja dokumen yang kita buat pada hari ini, kita akan bertanggungjawab terhadap dokumen itu 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Dekat luar sana ada banyak juga syarikat lain yang menyediakan perkhidmatan membuat dokumen seperti WhatsApp. Tetapi kebanyakan syarikat-syarikat ini adalah syarikat sendian berhad. Syarikat sendian berhad ni kita nak kena faham, mereka tidak terikat dengan Akta Pemegang Amanah 1949. Mereka hanya terikat dengan Akta Syarikat 2016. Dalam arti kata lain, hari ni dia boleh buat dokumen untuk tuan-tuan dan puan-puan, besok dia boleh tutup kedai. WhatsApp Shop tak boleh. Saya mati, WhatsApp Shop perlu terus beroperasi sebab WhatsApp Shop adalah sebuah syarikat amanah. Kita ada elemen perpetuity. Ini bezanya sebab ramai orang ingat bahawa merancang harta ni buat dokumen selesai. Salah. Sebenarnya pandangan itu salah. Buat dokumen perancangan harta ni hari ni kita buat betul, perancangan kita begini betul, tetapi akan ada juga proses undang-undang yang perlu dilalui selepas itu. Siapa yang nak tolong waris kita? Siapa yang nak tolong mak ni kalau mak ni dah Alzheimer, mak ni dah nyanyuk, dah kena halau daripada rumah tu? Tapi kita kena diberitahulah, WhatsApp kena diberitahulah. Kalau tak, mana kita tahu mak ni nyanyuk? Kan? Tak ada siapa pun tahu, kan? Kenalah ada waris-waris lain bagi tahu, dan daripada situ kita boleh take up case ni, ya, untuk kita panjangkan kepada pihak-pihak yang berkenaan, kepada mahkamah syariah. Itulah pentingnya berurusan dengan syarikat amanah. Kerana kita ada perpetuity, insya-Allah kita akan berada di sini 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, kerana ada elemen perpetuity. Tapi kalau tuan-tuan buat dengan individu, buat dokumen dengan individu, ada juga individu yang ada pengetahuan. Buat dengan individu, buat dengan syarikat sendian berhad. Hari ni mereka, syarikat sendian berhad, hari ni mereka buat dokumen untuk tuan, besok mereka boleh tutup kedai. Tuan-tuan ada masalah, cari balik dah tak jumpa. WhatsApp Shop tidak, kita bertanggungjawab secara kesinambungan, ya, in perpetuity. Adakah hibah itu terbatal kerana anak melanggar syarat dan sekiranya batal, apakah status rumah tersebut? Ya, sekiranya diputuskan oleh mahkamah syariah hibah itu batal, maka harta itu akan balik sebagai harta pusaka, dipulangkan kepada waris-waris mengikut hukum faraid. Jadi hibah boleh terbatal. Ya, hibah itu boleh terbatal, ya. Jadi itu dia punya keadaan dia, dan syarat-syarat itu mengikat. Kenapa syarat itu mengikat? Kerana konsep fiqh tadi, al-muslimuna ala syurutihim, seorang Islam itu dipegang pada janjinya, ya. Jadi boleh terikat, ya. Okey. Golongan yang memerlukan hibah siapa? Sebelum ni tadi saya sebut tapi saya tak sebut habis. Yang pertama, pasangan yang tiada anak, ya. Yang kedua, pasangan yang mempunyai anak perempuan sahaja. Yang ketiga, pasangan yang ingin bagikan hartanya secara sama rata. Ada anak lelaki, anak perempuan tapi nak bagi harta secara sama rata. Boleh guna kaedah hibah. Sebab anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Ya, tapi kita ni sayang anak sama, boleh bagikan secara sama rata. Keempat, orang yang mempunyai pasangan anak istimewa. Sebab dalam hukum faraid tidak dibezakan anak normal atau anak istimewa. Cuma disebut anak lelaki atau anak perempuan. Jadi kalau kita hendak supaya anak istimewa ini mendapat bahagian yang lebih, sebab dia memang tak boleh jaga diri dia sampai bila-bila, kita kena guna kaedah hibah. Suami yang berpoligami, sebab kalau seorang isteri, ini sebenarnya panjang lagi cerita, insya-Allah sesi yang akan datang kita akan huraikan secara terperinci siapa yang memerlukan hibah, ya. Kita akan huraikan sebenarnya. Saya rasa wasiat settle, wasiat, melantik wasiat 1/3. Selain daripada itu, kalau wasiat 1/3 tu insya-Allah berkuat kuasa, tapi selain 1/3 kepada bukan waris. Kalau wasiat kepada anak isteri, yang itu berkuat kuasa hanya jika waris-waris lain bersetuju, ya. Wasiat yang melantik wasi, kalau Mahkamah Tinggi Sivil berkuat kuasa, kalau pejabat besar kecil belum tentu lagi berkuat kuasa, ya. Itu dia punya pandangan dia. Jadi saya ingat siapa yang memerlukan, golongan yang memerlukan hibah ni, saya nak buat dalam sesi yang seterusnya lah. Sebab sekarang pun sudah pukul 11.30. Kita bermula pukul 10. Tadi janjinya 1,5 jam. Macam Raja Lelong pula rasanya, kan? Sebab biar sesi pengajaran kita ni secara istiqamah, kan? Berperingkat. Daripada kita cuba nak bagi tahu semua benda serentak dalam masa yang banyak ni. Jadi hari ni saya dah ambil banyak soalan, dan saya juga dah memperkukuhkan pemahaman kita tentang wasiat dan juga hibah. Jadi, mana satu yang lebih baik? Sebenarnya kedua-duanya baik, kan? Kedua-duanya baik mengikut kepada keperluan kita. Ya. Jadi, kalau ada orang kata semua orang wajib buat wasiat, salah. Kalau orang kata semua orang perlu buat wasiat, sebenarnya pun tak perlu, ya. Semua orang perlu buat hibah pun salah.
hibah lebih baik daripada wasiat, lagi sesat kan. Sebab apa? Sebab hibah dan wasiat ini ada peruntukannya masing-masing, ada keperluannya bagi orang-orang tertentu masing-masing. Tak ada timbul isu wasiat lebih baik daripada hibah, hibah lebih baik daripada wasiat. Tak perlu kawan-kawan, terutamanya saya jumpa banyak kawan-kawan perunding takaful yang selalu bercerita dalam keadaan secara direct atau indirect cuba mengatakan bahawa hibah ini lebih baik daripada pengurusan atau pusaka tu nak kena hati-hati sikit lah ya. Jadi kawan-kawan takaful terutamanya semenjak IFSA diperkenalkan pada tahun 2013, jadual 10 mempunyai kelonggaran untuk kita membuat hibah. Hibah takaful memang baik, tapi janganlah kata hibah itu lebih baik daripada faraid. Faraid ni lambat, tak adil lah, apa semua. Tak. Kita kena belajar betul-betul ni tuan-tuan. Bab faraid ada ramai guru kat luar sana. Saya ada sahabat-sahabat saya yang memang fokus dalam faraid kan. Apa tu? Haji nampak pegang gelas kan? Tak, sebab ini adalah front camera. Jadi bila saya pegang tangan kanan nampak macam tangan kiri kan. Kan betul kan. Dulu timbul kan kes Datuk Vida dia makan tangan kanan tapi orang nampak dalam kenapa makan tangan kiri? Ini adalah efek daripada front camera. Terima kasih Cik Samsul lah. Barulah tahu namanya, tengok Felda Sungai Koyan je kan. Jadi dalam sesi-sesi yang akan datang kita akan cerita tentang tak apalah Zul. Tak kisahlah, itu small matter dalam sesi-sesi yang akan datang kita akan bercerita tentang siapa dia golongan yang memerlukan hibah ya. Ni golongan-golongan yang memerlukan hibah ni nanti kita akan cerita dalam sesi yang seterusnya. Dan kita boleh panjangkan lagi perbincangan tentang hibah bagi harta bercaga. Saya ulang balik, hibah bagi harta yang masih dalam pinjaman adalah kritikal untuk dibuat oleh pasangan suami isteri yang lagi bayaran rumah dia lama lagi 15 tahun, lagi 20 tahun baru selesai, dan kritikal kepada pasangan suami isteri yang ada anak bawah umur 18 tahun. Saya akan hurai lagi lebih terperinci dalam sesi yang akan datang. Ikuti posting-posting saya dalam FB personal dan juga FB official page saya, dan share dengan kawan-kawan sebanyak-banyaknya. Sebab masa kita PKP ni kita nak bermuram durja dalam keadaan kenyang kan. Bermuram durja sebab tak boleh keluar ni, muram je kan, tengok kat tingkap bilalah nak boleh keluar kan. Tapi dalam masa yang sama kekenyangan sebab kejap-kejap makan, kejap-kejap makan duduk kat rumah kan. Dalam kita bermuram durja dalam keadaan kekenyangan dalam sesi semasa musim PKP ni, kita penuhi masa kita dengan menuntut ilmu. Saya hanya bagi tahu apa yang saya tahu. Mungkin juga ada perkara yang saya tak tahu, dan mungkin juga ada yang saya tersilap pandangan. Kalau katakan nak dapatkan penjelasan tersilap pandangan, silalah PM saya, insya-Allah saya boleh jelaskan. Dan kalau ada kesilapan, saya terima saya melakukan kesilapan itu sebab kita tidak sempurna tuan-tuan dan puan-puan ya. Apa yang saya tahu mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak tahu, mungkin apa yang tuan-tuan dan puan-puan tahu yang saya tak tahu. Sebab tidak ada manusia yang boleh mendabik dada mengatakan bahawa semua perkara kita tahu. Sebab setiap orang ada kelebihan dan ada kelemahannya masing-masing. Jadi insya-Allah ikuti posting saya, nanti saya akan beritahu bila saya akan ke udara. Besok memang confirm tak ke udara sebab besok ada mesyuarat yang sangat panjang melalui Zoom dengan pasukan pengurusan saya, dengan saya punya management team. Dalam keadaan PKP sekarang ada banyak peluang. Saya beritahu tadi ada banyak peluang yang sebenarnya muncul daripada PKP ni. Jadi kami perlu untuk membuat banyak koordinasi tentang perkara-perkara yang patut kita lakukan dalam musim PKP dan juga post PKP ni nanti ya. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi, mohon ampun, mohon maaf tersasul kata, tersilap bahasa. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi. Signing off. Jangan buntu, jangan keliru. Rancang harta dan urus pusaka kini tepat dan mudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay at home.